kan. Pertama, first kali soalan pertama seperti biasa kan, bagi anda yang sering follow saya di webinar kan. Yang pertama adalah, dah dengar tak suara saya? Nampak tak muka saya dengan jelas? Kalau tak jelas, kalau kecil sangat muka saya kan, jom kita besarkan sikit sekejap muka saya. Okey. Nampak tak skrin di skrin anda muka saya dengan di belakang library saya kat sekarang ni. Harapnya suara jelas. Okey, video kita pun clear dan insyaAllah kita boleh bermula. Tapi kan ada soalan yang kedua juga. Soalan kedua saya nak tanya, anda semua ni kan datang dari mana? Okey, dari mana sebenarnya anda sedang mengikuti program kita ni kan. Saya nak tahu, boleh tak tuliskan di ruang komen kat bawah. Okey, saya nak tahu juga anda di mana. Saya sekarang ni dengan kru kami, Razi Rahman dan Amirul juga selaku moderator, kami berada di Damansara sekarang ni kan. Tapi kan itu yang bestnya bila saya kendalikan sesi webinar macam ni kan, saya boleh kendalikan secara live, okey, dan secara secara langsung anda boleh ikutinya kan, tak kira di mana sahaja anda berada. Ada yang daripada Sabah, Terengganu, Kuala Terengganu, Pahang, Sabah, okey, Brunei pun ada, Sarawak, Kelang, okey, lagi mana? Okey, ada yang kat KL, dekat, tak jauh daripada saya. Bukit Jalil ada, kat Serdang ada, okey. BP tu kat mana? Lajunya Shah Alam, Putrajaya, Subang, ramainya daripada Sabah juga. Okey, 3-4 nama daripada Sabah. Sarawak pun ada. Itu yang bestnya, daripada Sungai Buloh, tak jauh daripada saya. Dari Kelang pun ada, daripada Pahang pun ada. Okey, suka sangat saya dapat bersama anda. Daripada Sarawak pun ada. Okey, suka sangat saya dapat bersama anda, dan itu yang bestnya kan bila saya kendalikan webinar. Okey, and sebelum COVID-19, sebelum Perintah Kawalan Pergerakan kan, saya sering kendalikan di pusat latihan saya di Oval Damansara. Tapi sejak itu terjadi kan, sering saya selalu kata tentang blessing in disguise, iaitu kan rahmat tersembunyi. Sejak COVID-19, sejak Perintah Kawalan Pergerakan, saya dah alih. Okey, saya alih dan ubah cara penyampaian saya kan, bukan kat pusat latihan saya tetapi kan melalui webinar yang boleh diikuti oleh anda semua, yang daripada Tawau Sabah pun ada, daripada Subang Jaya pun ada, yang dekat dengan saya dan jauh dari saya pun ada juga, daripada Brunei pun ada, saya tengok tadi kan, daripada Johor ada, daripada Penang ada. Itu yang bestnya, betul tak? Okey, and yang penting lagi bestnya kan adalah bila anda dapat ilmu dan anda boleh aplikasikan ilmu untuk perniagaan anda. And itu yang saya nak sharekan dengan anda kali ni kan, ilmu dia kan adalah ilmu, okey, bertajuk tak terlewat untuk berjaya di internet. Okey, tak terlewat untuk berjaya di internet. Nah, kenapa saya nak kongsikan dulu tajuk ini, topik ini dengan anda kan? Oleh kerana sering kali saya dapat soalan ni, IK, saya ni dah 40 tahun. Lewat tak untuk mulakan bisnes? Okey, saya ni dah 50 tahun. Lewat tak untuk mulakan perniagaan online? Okey, kita tengok apa tahu. Sekarang ni kan yang berjaya kat internet ni kan anak-anak muda je. Bayar anak saya kot. Okey, tapi kalau kita 50-an, 60-an, adakah kita terlewat? Kalau anda dalam umur 20-an, jangan ceritalah. Okey, ataupun in your early 30s, jangan ceritalah, confirm tak terlewat. Tapi ni kan untuk menjawabkan, adakah ini dari segi, nombor satu kan dari segi umur. Adakah kita terlewat dari segi umur kita untuk mulakan perniagaan? Okey, tapi yang seterusnya juga kan, adakah kita terlewat dari segi apa yang perlu kita lakukan? Okey, dari segi teknik, dari segi strategi. Kita tak tahu apakah strategi untuk kita gunakan untuk menjayakan perniagaan online kita kalau kita masuk lewat, kalau kita mulakan lewat. Maklumlah, ramai antara pesaing-pesaing kita dah mulakan perniagaan online dah 2 tahun lepas. Okey, betul tak? Ataupun 5 tahun lepas, ataupun ada yang 10 tahun lepas dah mula. Yang kita baru nak mulakan sekarang, baru setahun jagung, macam mana kita nak hadapinya? Bagaimana kita nak bukakan minda kita? Okey, so jadi itu yang saya juga nak sharekan dengan anda. Okey, so tajuk kecil dia adalah strategi bagaimana nak mempercepatkan kejayaan. Ini sebab apa kan? Sebab ramai antara kita juga, especially yang terasa lewat untuk mulakan perniagaan, whether anda dalam 40-an ke, 50-an ke, 60-an ke, tak kira lah. Okay? Kita rasa apa tahu? Kita punya masa dah makin suntuk. Betul tak? Kadang-kadang kita rasa, alamak, masa makin suntuk. Macam mana nak mempercepatkan kejayaan? So, jadikan saya akan kongsikan strateginya dengan anda juga. Boleh tak macam tu? Okay? Boleh tak saya nak tanya soalan yang ketiga sekarang ni? Nah, soalan ketiga ni kan agak private sedikit. Okay? Soalan ketiga agak private, tetapi kan terpulang pada anda. Nak jawab atau tidak? Okey, nak jawab boleh, tak nak jawab pun tak apa. Sebab apa? Soalan private. Saya nak tahu anda yang sedang mengikuti saya sekarang ni kan, yang beratus sekarang ni sedang online, di mana anda?
dari segi umur anda. Okey, like I said, private, kalau tak nak jawab, tak apa. Kalau nak jawab, okey juga. At least saya tahulah anda geng saya ke, ataupun anda senior saya ke, atau anda junior saya. Okey, tak payahlah tepat. Cakaplah 30-an ke, 40-an ke, 50-an. Saya nak tahu lebih kurang saja. Sebab apa kan? Topik kali ini kan berkaitan dengan umur. Okey, bagaimana kita nak hadapi umur kita kan, dan bagaimana kita nak kaitkan dengan perniagaan kita. Okey, ada yang 50 plus, seronok. Saya seronok. Every time saya tengok yang 50-an, yang 60-an, itu yang menyeronokkan saya. Bila saya tengok ada yang 20-an, okey, bagi saya biasalah, mulakan perniagaan 20-an tu dah biasa. Tetapi kan suka sangat saya tengok ada yang 50-an, 60-an, okey, which is itu yang saya nak address. Kenapa saya suka tengok ada yang 50-an, 60-an? Because apa kan, that's how I see, insyaAllah lah. Kalau umur saya panjang, lagi 10 tahun akan datang, lagi 20 tahun akan datang kan, saya nak macam tu. Saya nak still mendalami ilmu, mencari ilmu baru, okey, mulakan perniagaan baru, okey, and that's how I see myself. Sebab tu saya seronok sangat-sangat, okey. Mereka-mereka yang bawah 30, bagi saya nak mulakan perniagaan tu terlalu, boleh dikatakan terlalu normal dan terlalu awal, especially tak ada alasan untuk tidak mulakan perniagaan. But kita kadang-kadang yang 30-an, 40-an, 50-an, kadang-kadang kita rasa macam internet ni kan bukan untuk kita. Okey, ada tak terasa macam tu? Okey, so jadi itu yang saya nak addresskan dengan anda dan saya sini kan. Dan seperti biasa, saya nak minta anda, bagi anda yang biasa ikuti webinar saya kan, anda tahulah saya cadangkan anda ada earphones supaya lagi clear, lagi jelas apa yang saya sampaikan. Okey, itu syarat pertama. Syarat kedua, ada tak ni? Kalau tak ada, pergi ambil cepat-cepat buku nota, okey, pen, supaya anda tulis nota. Saya nak anda banyak tulis nota, okey. Kalau tak nak tengok muka saya pun tak apa kan, tengok kertas anda, tengok nota anda dan tulis nota seberapa banyak yang mungkin. Sebab bila lagi banyak anda tulis nota kan, lagi banyaklah anda akan belajar dan insyaAllah anda boleh aplikasikan ni untuk perniagaan anda. Dah ada tak? Headphones dah ada? Buku nota dah ada? Okey, kalau tak ada, pergi ambil cepat-cepat. Okey, sebab ni masih lagi mukadimah, alright? And dua perkara yang saya nak sharekan dengan anda. Anggap sesi saya bersama anda ni kan ada dua bahagian, okey? Ada dua bahagian. Bahagian pertama kan saya nak addresskan ni, adakah ianya terlewat? Okey, adakah ianya terlewat untuk mulakan perniagaan, terutamanya kan perniagaan online. Like I said tadilah, kita rasa apa kan, perniagaan online, perniagaan internet, social media ni kan untuk muda-muda saja. Okey, tapi kan adakah kita ni yang tak muda sangat, okey, tapi muda di hati kan, adakah ianya terlewat untuk kita? So itu bahagian pertama, lebih kepada macam in a way kan, nak memberi inspirasi, nak membuka mata anda, minda anda, sebenarnya kan apakah keadaannya dan kenapa ianya belum terlewat lagi. Okey, itu bahagian pertama. Now, bahagian kedua lagi best, okey? Bahagian kedua, kenapa saya kata lagi best? Sebab apa kan? Bahagian kedua saya nak sharekan dengan anda, tak kira peringkat umur lah ya, cara mempercepatkan kejayaan perniagaan online anda. Okey, macam mana nak capai kejayaan perniagaan online dengan lebih pantas lagi? Ada tak cara dia? Ada. Saya akan bagi anda langkah demi langkah, dan kalau anda ikut langkah demi langkah ni kan, saya berani cakap apa tahu? Garanti anda akan berjaya. Garanti ni. Okey, macam mana tu saya boleh garanti kalau anda ikut ni kan, anda akan berjaya. So jadi anda make sure anda ikuti sampai sesi kita habis nanti. Boleh macam tu? Okey, so ada dua bahagian. Bahagian pertama is more about nak memberi sedikit inspirasi, nak membuka mata anda. Bahagian kedua kita masuk sedikit strategi. Okey, dan boleh saya ringan, okey, just untuk memberi niat saya dan matlamat saya kan, untuk anda take action, untuk at least start a business and know yang sebenarnya kan anda tak kira lah peringkat umur berapa kan, you can do it, okey, and itu matlamat saya. Okey, boleh kan? Now, baru-baru ni kan, dalam beberapa minggu lepas lah, saya ada lancarkan satu pemberian percuma ni, okey, iaitu kan 101 idea posting di social media. Now, the thing is kan, of course, zaman sekarang zaman internet, zaman sekarang zaman online, okey, and kita perlu update social media kita. Tak kira lah Instagram ke, Facebook ke, LinkedIn ke, ataupun apa sajalah, Twitter ke, apa saja platform online kita. And one of the tips yang juga saya nak berikan kepada anda is about consistency. Okay, di mana kan untuk berjaya kita kena sentiasa update media sosial kita. Tapi kan one of the soalan yang sering kita dapat ataupun halangan yang sering kita dapat adalah alamak, kekeringan idea. Tak ada idea nak post apa dekat
media sosial, betul tak? Okay, so jadi kan a few weeks ago saya dah my team, saya dengan tim saya kan ada hasilkan 101 idea posting untuk social media, okay, dan akan diberikan kepada anda secara percuma di akhir sesi webinar ini, okay. So jadi stick around until the end, insyaAllah anda akan dapat banyak maklumat, okay, not just banyak maklumat, ada sedikit pemberian percuma supaya anda dapat lebih banyak idea kan, macam mana nak update, apa nak update, hari ni nak update apa sampai 2-3 kali, esok nak update apa sampai 2-3 kali kan, ada diberikan kepada anda di akhir kita punya sesi ni. Boleh macam tu? Okay. And also di akhir sesi webinar kita ni kan, saya nak luangkan lebih kurang 15 minit macam tu. Lebih lagi kepada anda yang berminat nak tahu lebih lanjut tentang program saya, program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial. Okay. Saya dapat lihat secara online sekarang ni kan, ramai juga antara pelajar-pelajar saya, pelajar program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial. And bagi anda yang nak tahu lebih lanjut, sebab apa kan, program saya akan bermula beberapa hari saja lagi kan. Tapi at the end, dah settle kita punya webinar. Saya nak luangkan lebih kurang 15 minit bersama anda yang masih lagi belum sertai dan nak tahu lebih lanjut bagaimana saya boleh membantu anda nak mulakan ilmu yang saya nak sampai kepada anda. That's why saya nak minta anda make sure ada pen, make sure ada buku nota untuk anda start menulis. Boleh tak macam tu? Okay? Boleh kan? Alright. So jadikan basically itu mukadimah dia. Kita baru mukadimah, saya baru warm up je. Okay, harapnya anda pun baru warm up kan untuk dapat lebih banyak ilmu kita. Okay, insyaAllah. Alright. So ada dua bahagian, ingat itu yang saya nak sampaikan kepada anda. Now, tapi sebelum tu kan saya nak perkenalkan ni ada seorang kenalan saya di Dubai. Okay. Many of you tahu kan, saya ni saya memang tinggal kat Dubai, okey. Cuma ketika COVID-19 perintah kawalan pergerakan ni kan, saya berada di KL lah. Sekarang ni saya berada di Malaysia lah, okey. Tetapi kan mungkin tak lama lagi saya akan pulang ke Dubai untuk untuk continue menjalankan perniagaan saya kat sana. Very soon, insyaAllah saya pun tak pasti bila, okay. Tapi ini kawan saya, okay. Now, kawan saya ni kan nanti saya akan cerita lebih lanjut tentang kawan saya ni kan. Dia ni orang Dubai, dia ni kaya raya. Kalau kita tengok Instagram dia kan, dia bawa kereta Bentley lah, dia ada kereta Lamborghini lah, dia ada kereta Ferrari lah kan. And then dia ni kan seorang influencer, okay. Seorang influencer yang sejuta kot. Okey, tak salah saya sejuta kot followers dia dekat Instagram dengan Facebook. Okey. And then dia macam saya lah, dia selalu buat video membantu orang, dia buat video macam mana how to achieve your dream dan sebagainya. Okey. Bagaimana dia buat duit? Okey, saya akan kongsikan dengan anda nanti. Okey. And biasalah dekat internet, kat Instagram kita selalu nampak orang-orang yang kaya-kaya macam ni kan. And saya akan sharekan dengan anda nanti. Okey. But buat masa ini kan, just ingat je lah dia ni, nanti saya akan share lebih lanjut lagi. Okay? Now, more important lagi. Okay? Kita ketepikan kenalan saya tu kan, jom dive right into it. Okay? Sekarang ni keadaan COVID-19. Okay? And seperti mana kita semua lalui, not just kita kat Malaysia, tapi kan serata dunia kan, kita dah lalui keadaan COVID-19 dan masih lagi melalui COVID-19 ni kan. Dari segi perniagaan, rata-rata kita tahu banyak perniagaan yang jatuh, banyak perniagaan yang go down. Betul tak? Macam tu. Okey. Tapi kan dalam berita-berita yang kita kan boleh dikatakan menyedihkanlah, di mana kan berpuluh ribu orang terpaksa berhenti kerja. Okey, satu dunia kan berjuta orang terpaksa berhenti kerja. Banyaknya perniagaan yang terpaksa tutup kedai. Okey, oleh kerana penanganan COVID-19 ni. Nah, banyak berita menyedihkan, banyak berita yang negatif, banyak berita yang buatkan kita down tentang ekonomi dan perniagaan. Okey, tapi sebenarnya kan apa yang meningkat? Okey? Yang meningkatkan adalah dalam perniagaan online. Kita boleh lihat kan rata-rata permintaan untuk perniagaan online meningkat mendadak sebenarnya. Dan macam mana mendadaknya peningkatan perniagaan online? Lebih kurang apa tahu? Okey? Lebih kurang 146%. Okey, 146% peningkatan jualan online. Meaning apa tahu? Not just double tahu. Okey, double dan lebih lagi. Okey, double dan lebih lagi. Boleh dikatakan permintaan untuk jualan online. Okey. So, apakah petanda kat situ? Okay? Petanda dia kan peluang memang ada di perniagaan online. Okay? And the thing is kan, and in fact, saya baru je baca artikel ni, very interesting daripada Forbes magazine kan. Semalam saya baca kan, peningkatan yang 146% ni, iaitu kan 2 kali ganda peningkatan serata dunia. Okay? Kepantasan dia. Okay? Kepantasan peningkatan ni kan sepatutnya apa tahu? Kalau tak ada COVID-19, ia akan ambil masa 5 tahun untuk capai peningkatan sekarang ni. Okey, cuba saya ulang supaya kita semua faham. Okey, mula-mula saya pun kena baca sampai 2-3 kali untuk saya faham. Okey, dia katakan kalau tak ada COVID-19, okey, untuk
perniagaan online, peningkatan 146% ni kan, ia akan ambil masa berapa tahu? Ia akan ambil masa 5 tahun. Meaning kan, kalau tak ada COVID-19, tahun 2005, peningkatan dia baru macam sekarang ni. Yang baru ambil masa dalam berapa kan? Dalam 2 bulan, 3 bulan yang lepas. Oleh kerana COVID-19. Okay? Nah, nampak tak peluang yang ada kat sini? Okay? Peningkatan dia increase by 5 tahun punya pencapaian kat situ, okay? And I'm so interested and excited, okay? And not just excited, tapi kan saya sendiri kan rasa sangat-sangat bersyukur oleh kerana saya sendiri dalam industri perniagaan online, dan alhamdulillah saya sendiri telah membantu ramai usahawan memulakan perniagaan secara online sejak dulu lagi, sejak tahun 2005 lagi, okay? And sekarang ni lebih excited lah, lebih best lah oleh kerana makin meriah industri perniagaan online oleh kerana permintaan dia meningkat sampai lebih daripada 2 kali ganda, 146% di situ. That's huge lah. Sangat-sangat huge. Setuju tak kat sini? Okay? So, jadi kan, jom kita masuk bahagian pertama. Ingat, ada 2 bahagian saya nak kongsikan dengan anda. Bahagian pertama adalah tentang nak jawab isu adakah kita terlewat nak mulakan perniagaan online. Okay? Sama ada daripada segi umur ataupun dari segi strategi. Okey, bahagian kedua nanti saya akan bagi anda langkah, simple je langkah dia. Tapi like I said, bahagian kedua kalau saya bagi anda langkah ni kan, kalau anda aplikasikan langkah ni kan, I will say guarantee anda akan berjaya juga. Okey, anda akan berjaya. Guarantee tu. Nanti saya akan sharekan dengan anda. Okey. So, bahagian pertama, adakah ianya terlewat? Okey. So, bila nak jawab soalan adakah ianya terlewat, of course lah, saya nak kongsikan tentang kisah saya dulu. Okey. Kisah saya kan, many of you tahu, okey, and kisah ni saya ulang berbanyak kali lah dalam program saya. Ini panggil brand story. Okey. So, saya kena kongsikan brand story saya. Seperti mana kan anda tahu, okay, saya sendiri kan mula daripada zero, mula daripada scratch, tapi kan saya mula pada umur yang muda. Okay, and gambar yang anda dapat lihat sekarang ni kan umur saya 20 tahun sekarang, ketika itu, umur 20 tahun. Saya bekerja sebagai seorang cleaner sebab saya bermula daripada zero, saya tak ada duit nak beli laptop saya yang pertama. Okay, nah pejang celik, kemudian dah lalui susahnya nak kumpul duit untuk beli laptop saya yang pertama. Alhamdulillah, 3 tahun kemudian, okay, saya mencapai sejuta saya melalui perniagaan online, melalui perniagaan internet seperti mana yang anda kenal saya sehingga hari inilah menjalankan perniagaan online. Okay, now sejak itu, okay, of course, untuk berjaya memang kena ada usaha. I think yang ini kan anda tak perlu saya tak perlu nak remindkan anda lah. Sejak saya menjadi jutawan online, menjalankan perniagaan produk dan juga perkhidmatan, okey, kat situlah saya mula mengajar orang ramai tentang perniagaan online, okey. So jadi sejuta saya itu bukan dapat daripada program ataupun kursus ataupun buat motivasi, tidak. Okey, sejuta saya pertama tu kan sebenarnya kan bisnes saya pertama adalah design, reka cipta. Itu yang saya belajar daripada universiti. Okey. So jadi alhamdulillah dapat jemputan ke serata dunia. Okay, gambar yang anda dapat lihat sekarang ni kan, gambar saya mendapat jemputan di New York, okay, which is beberapa tahun lalu kan, tapi kan hasil dia daripada macam saya kata, tak ada shortcut. Okay, sebenarnya tak ada shortcut, okay, tapi kan dengan banyaknya usaha. Okay, now sejak tu majalah, berita, akhbar banyak menggembar-gemburkan kisah saya sebagai seorang jutawan internet seperti mana yang anda dapat lihat sekarang ni di skrin anda. Nah, saya tunjuk ni kan bukan nak menunjuk kepada anda. Ada kisah dia, ada cerita dia yang saya nak kongsikan dengan anda pada akhir nanti. Okay, so jadi but this is apa yang mungkin anda kenali saya, Irfan Khairi, jutawan internet, jutawan muda, at that time muda, sekarang dah tak muda dah. Okey, keluar kat media, keluar kat TV, keluar kat akhbar dan sebagainya. Okey. Now, kenapa saya kongsikan dengan ni kepada anda? Seperti mana saya katakan, bukan untuk menunjuk, okey, tetapi kan untuk menjawab poin kita ni. Okey, untuk menjawab poin kita. Kejayaan usahawan muda sering didedahkan sebenarnya. Setuju tak macam tu? Okey. Kejayaan usaha muda. Bila saya pada umur saya 25 tahun menjadi jutawan, okey, memang itu jadi satu berita. Itu menjadi satu isu yang hangat, isu yang best untuk digembar-gemburkan di media seperti mana yang anda dapat lihat sebentar tadi. Tetapi kan katalah anda usaha, anda berjaya pada umur 30-an. Anda mulakan perniagaan pada umur 40-an dan perniagaan anda berjaya. Anda mulakan perniagaan pada umur 50-an dan perniagaan anda berjaya. Ataupun anda mulakan perniagaan pada 60-an dan anda berjaya. It's not a story. Okay? Ia takkan digembar-gemburkan. So, kenapa saya nak tunjuk anda gambar-gambar tadi? Sebab saya nak anda mindset di mana kan sebenarnya yang capai jutawan, yang berjaya pada umur muda sebenarnya tak ramai.
Okey, yang lebih ramai adalah mereka pada umur 30-an, pada umur 40-an, pada umur 50-an, and in fact pada umur 60-an. Kat situ yang ramai sebenarnya. Tetapi kan kalau kita tengok berita, dia akan gembar-gemburkan yang jutawan muda, setuju tak? Okey, yang apa, yang contoh macam Mark Zuckerberg lah katakan, dia muda dan berjaya. Okey, tapi siapa, cuba tanya, saya tanya anda, siapakah pengasas LinkedIn? Siapa tahu siapakah pengasas LinkedIn? Tahu tak? Kita tak tahu, nama dia pun tak ingat. Tapi Mark Zuckerberg digebar-geburkan. Betul tak? Sebab dia muda. Okay? Pengasas LinkedIn pada umur 40 tahun. Okay? Pada umur 40 tahun, dia berjaya jadi jutawan menggunakan LinkedIn. Kita tak ingat pun nama dia. Okay? Betul kan? Alright? So, jadikan, just to put into context lah. Okay? Kepada anda, anda rasa setuju tak sekarang ni? Just saya nak anda letak mindset anda, okay? Letak mindset anda bahawa kan sebenarnya kan lebih ramai yang mulakan perniagaan dan jadi jutawan pada umur 40-an. Okey, mulakan perniagaan pada umur 50-an dan berjaya jadi jutawan. Tapi tak digembar-gemburkan. Okey, and that's my point. Itu sebabnya saya tunjuk gambar-gambar saya tadi tu kan, just to make my point. Bukan nak menunjuk kepada anda. Just to make my point bahawa itu kejayaan usahawan muda, jutawan muda sebenarnya kan sikit je sebenarnya. Okey, tak ramai. But itu yang digembar-gemburkan. Okey, clear tak so far? Clear kan? Alright? So, katalah macam tadi saya kata, kalau anda berjaya pada umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kan, it's not a story. Ia takkan digebar-geburkan. That's why kita tak tahu dan kita tak kenal mereka yang berjaya pada umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Make sense tak dekat situ? Okay? Tapi according to Forbes, okay? Majalah Forbes magazine kan, on average, okay? Usahawan yang berjaya bermula pada umur berapa tau? 40-an. Ini on average. Artinya kan, paling ramai lah, okay? Paling ramai mulakan bisnes pada umur 40-an dan mereka ni lah yang berjaya. Bukan umur pada 20-an, okay? Bukan umur pada 30-an, okay? But on average, 40-an, okay? So, jadi kan kat sini kan, hopefully lah anda dapat lihat kan, sebenarnya kan di mana kedudukan kita actually. Tak kira lah umur ada 30-an, 40-an, 50-an kan, but on average kan, 40-an, okay? But more than that lah kan, okay? And saya suka sangat quote ni kan, you are never too old to set another goal or a dream, or to dream a new dream. Setuju tak dengan quote kita ni? Kan? Sebenarnya kan tak terlewat lagi. Kita tak kira umur kita berapa kan, sebenarnya kan tak terlewat lagi kalau kita nampak kedudukan kita kat mana dan kalau kita tak ambil apa yang ada kat mainstream. Maksud saya mainstream adalah jutawan muda Irfan Khairi, orang muda je dapat jadi kaya dan sebagainya. Sebenarnya kan tidak macam tu. Okay? Make sense tak kat sini? Okay? So we never too old, okay, untuk set a new dream sebenarnya. So bila-bila pun kita boleh set a new dream. Okay? And jom kita just to put into context lagi. Okay? Supaya anda lebih fahamkan siapa usahawan yang berjaya yang mula perniagaan pada umur 30-an adalah dua orang yang terkaya di dunia. Contohnya Jeff Bezos. Jeff Bezos bukannya buat bisnes pada umur 20-an. Tidak. Okay? Pada umur 30-an, dia start dia punya Amazon.com. In the 30s. Okay? Sama juga dengan Jack Ma. Jack Ma start dia punya bisnes in their 30s sebenarnya, 30-an. Bukan macam saya, bukan macam Mark Zuckerberg, bukan macam juta-juta muda macam Alif Shukri ke kan. Kami start pada umur 20-an. Tapi kan tak ramai yang macam tu. Okay? But Jeff Bezos, orang yang terkaya di dunia. Jack Ma, Alibaba.com, orang yang terkaya di China, okay, mula pada 30-an. Okay, so just to put into context pada anda. Hari ni mereka umur berapa? Hari ni mereka 50 plus dah. Okay, mereka umur 50-an dah. Okay, now, ini bermula, okay. Stan Lee. Siapa tak kenal Stan Lee kan? Kalau anda tengok Avengers, anda tahulah Stan Lee. Stan Lee adalah pencipta Avengers, pencipta Iron Man, pencipta Hulk, pencipta Captain America dan sebagainya kan. Stan Lee, dia mula melukis komik dia, yang pertama dia kan Fantastic Four, yang berjaya. Okay? Fantastic Four yang berjaya pada umur dia berapa kan? Pada umur 40-an. Okay? Nah, pejam celik, hari ni kita tengok kan Avengers tu kan adalah franchise yang sangat-sangat besar, sangat-sangat huge kan, dengan nilai yang berbilion. Betul tak? And bila Stan Lee bermula, pada 40-an. 40-an baru Stan Lee bermula. Okey, bukan pada umur 20-an, bukan pada 30-an. Betul tak? Okey? So itu dari segi 40-an. So jom kita tengok yang 50-an pula. Okey? 50-an ni sebenarnya kan ada banyak lagi. Ini saya tunjuk contoh sajalah kan. Ada ramai lagi. Okey? 50-an Ray Kroc. Ray Kroc adalah pengasas McDonald's. McDonald's yang kita kenali hari ni, yang kita bawa anak-anak kita makan McDonald's ni kan. Dan McDonald's ada di serata dunia dengan lebih 40,000 cawangan di serata dunia. Okey? Ray Kroc start McDonald's dia yang pertama pada umur berapa? Umur 50-an.
Okey, umur 50-an. Nampak tak? Okey, and like I said kan, ini contoh saja, ada banyak lagi. Kalau anda nak saya sebut contoh-contoh lain kan, insya-Allah saya boleh sebut contoh lain. Contohnya kan Gap. Anda kenal tak jenama Gap? Okey, jenama Gap kan pengasas dia pada umur 40-an. Okey, mulakan Gap. Okey, pengasas kasut Adidas. Pengasas kasut Adidas mulakan brand Adidas, jenama Adidas pada late 40s. Okey, ada pernah dengar Huffington Post tak? Okay, Huffington Post ni kan dia macam online punya magazine lah. Dia ada banyak information kat Huffington Post ni kan. Pengasas dia nama dia Arianna Huffington. Arianna Huffington mulakan Huffington Post yang bernilai bermilion-milion sekarang ni. Okay, pada umur 55 tahun. Okay, like I said, ada ramai lagi. Okay, ini yang saya tunjuk contoh kepada anda kat depan anda ni kan contoh yang kita kenal. Okay, so that's why ini contoh kita. Right? So jadi Ray Kroc pun at 50s kan, dia mulakan McDonald's. Terlewat tak? Okay? Dia mulakan McDonald's at 50s and tengoklah hari ni bagaimana McDonald's di serata dunia dengan lebih 40,000 cawangan. Berapa tahun, berapa puluh tahun ambil masa je. Kan? Now, talking about McDonald's, okay, tak larilah kita dengan kisah yang 60-an pula kan. Kalau McDonald's, kawan dia siapa? Kawan dia adalah KFC, betul tak? Okay? Colonel Sanders mula perniagaan ayam dia pada umur berapa kan? Pada umur 65 tahun. Okey, umur 65 tahun bukan mulakan bisnes dia pada umur 20-an, 30-an, 40-an, apatah lagi 50-an. Pada umur 65 tahun kan, baru dia start dia punya Kentucky Fried Chicken. Okey, yang dikenali hari ni sebagai KFC. Masa saya muda-muda dulu, masa saya kecil-kecil dulu, masih lagi Kentucky Fried Chicken. Siapa yang sedang mengikuti saya sekarang ni kan, di zaman masih dipanggil Kentucky Fried Chicken. Ada tak? Okey. Pastinya ada. Sebab apa tadi saya tengok ada ramai yang 40-an, 50-an, 60-an. Zaman dulu memang kita panggil dia Kentucky Fried Chicken. Zaman sekarang KFC sahaja, betul tak? Okey. So jadi kan siapa nama ni? Colonel Sanders, okey, mula bisnes ayam dia kan pada umur 65 tahun. Okey. Now of course saya tunjuk contoh-contoh ni kan, contoh Mak Saleh lah dan sebagainya kan. Contoh tempatan ada ke tidak? Okey. Like I said tadi, contoh tempatan because dia tak jadi satu story tau. Okay? Because dia tak jadi satu perkongsian. Ia tak jadi benda yang hot. Ramai tak tahu siapakah usahawan-usahawan yang berjaya hari ini kan, yang mula pada umur 40-an, 50-an, 60-an. Okay? Ramai tak tahu. Saya sendiri pun, honestly, saya pun tak tahu. Sehingga apa tahu? Sehingga berapa bulan lepas kan, okay, Datuk Lambak Muhammad, okay, pass away. Okay? Meninggal dunia. Right? Tapi siapakah Datuk Lambak Muhammad? Okey, apabila meninggal dunia, baru kita dapat tahu, okey, baru saya dapat baca, kita semua dapat tahu kan dan saya kongsikan adalah pengasas kicap cap udang, kipas cap udang. Ada tak kicap kipas cap udang di rumah anda? Ada tak? Okey, kat rumah saya memang ada. Isteri saya memang suka guna kicap ni dan jenama habal ni. Okey. And Allahyarham mula bisnes pada umur berapa kan? Pada umur 67 tahun. Okey, 67 tahun baru mula bisnes jual kicap, kipas, cap udang. Alright? Now, nampak tak konteks dia kat mana sekarang ni? Okey, berapa umur kita? Okey, bagaimana jenama kicap kicap kipas cap udang, saya nak sebut pun dah tersasul kan? Kicap kipas cap udang kan hari ni. Hari ni kan jualan mereka setiap bulan berjuta-juta. Okey, tapi kan bila bermula, okey, bila perniagaan ini bermula kan pada umur 67 tahun. Kita tak tahu. Saya pun tak tahu. Okey, sebab apa kan? Ia bukan jadi satu story. Okey, dah meninggal Allahyarham barulah kita tahu tentang story tersebut kan? Itu maksud saya tadi tu. Kenapa saya tunjuk gambar saya masa muda umur 20-an yang banyak digebar-geburkan, because it's a story. But the truth is kan, kat luar sana ramai yang orang Malaysia, orang luar negara kan, mula bisnes pada umur 40-an, 50-an, 60-an, of course late 30s pun kan yang berjaya, tapi kita tak tahu because ianya bukan story. Setuju tak dekat situ? Okay? So hopefully kat sini kan ada nampaklah sedikit motivasi dan inspirasi kan bahawa it's never too late. Okay? Dari segi umur, it's never too late. Okay? And the thing is kan, next question adalah mengapa? Kenapa belum terlewat? Okay? Dalam konteks apa tahu? Dalam konteks perniagaan online. Okay? Kenapa ianya belum terlewat dalam konteks perniagaan online? Because, okay, now kita alih kepada business online. Tadi business offline. Okay? Because apa tahu? The thing is, platform berubah. Okay? Platform berubah mengikut zaman. Now, ini maksud saya. Now, awal-awal dulu, masa saya mulakan perniagaan online, okay,
saya guna MIRC. Siapa pernah guna MIRC? Masa tu kan zaman bila kan? Zaman 1995. Maybe some of you, saya tengok umur tadi tu kan, belum lahir pun lagi. 1995 kan belum dilahirkan pun lagi. Betul tak? Okay. Masa tu MIRC, itulah social media kita yang pertama. Okay. So kita belajar guna MIRC, macam mana nak memulakan perniagaan, nak berjaya dalam bidang perniagaan. Itu 1995. Okay. Saya dah mula dah masa tu. Okay. Kemudian tahun 2000, kita mula ada search engine dan platform-platform yang lain. Seperti Webcrawler, Ask Jeeves, Excite, Lycos, Alta Vista, Hotbot. Semua ni kan adalah Google tahun 2000. Google tahun 2000. Mungkin some of you juga kan pernah teringat lah nama Webcrawler, Excite, Lycos, Alta Vista, Hotbot. Betul tak? Okay. And this is when saya mula perniagaan online saya. Saya mulakan perniagaan online saya pada tahun 2000, lebih kurang macam tu kan. Dan apa yang saya perlu belajar? Saya perlu belajar Webcrawler. Saya perlu belajar Excite. Saya perlu belajar Lycos. Saya perlu belajar Alta Vista. Saya perlu belajar Hotbot. Okay, Ask Jeeves dan sebagainya. Okay. Platform berubah. Betul tak? Tahun 2000, MIRC dah tak popular dah. Tapi kan platform-platform yang 2000 ni kan popular. Untuk saya sebagai usahawan online, untuk saya berjaya, saya kena belajar dan aplikasikan di zaman ini. Dan apakah zaman ini? Tahun 2000, apa yang anda dapat lihat di depan anda sekarang ni. Okay? Now, pejam celik kan, 5 tahun kemudian, muncullah pula MySpace, Friendster, Foursquare. Okey, saya rasa anda yang sedang online bersama saya dah mula kenal MySpace, dah kenal Friendster, dah kenal Foursquare kan. Tapi hari ni tak dilihat, tak dilihat di mana-mana dah. Okey, MySpace, Friendster ataupun Foursquare ni. Setuju tak? Tapi kan saya sebagai usahawan, okey, saya kena belajar MySpace. Saya kena belajar Friendster. Saya kena belajar Foursquare. Bagaimana nak kembangkan perniagaan saya di MySpace, di Friendster, di Foursquare pada tahun 2005. Okey, nampak tak? Itu maksud saya. Di zaman itu. Okey, di zaman itu yang kita kena belajar, itu yang kita kena aplikasikan. Okey? Nah, kemudian kat mana kan kita masuklah tahun 2010. Pada tahun 2010, okey, mulalah Google, mulalah Facebook, mulalah YouTube, mulalah Twitter, mulalah Instagram. Di zaman 2010 hingga zaman ini. Okey? Yes. Tahun 2005, MySpace, Friendster, Foursquare semua dah obsolete. Dah tak ada dah. Okay? Tahun 2000 sampai hari ni kan, Webcrawler, Lycos, Excite, Alta Vista semua dah tak ada dah. MIRC pun dah tak ada dah. Okay? Tak siapalah nak guna MIRC hari ni. Betul tak? Alright? Tapi kenapa saya tunjuk anda semua ni? Because kita nak berjaya dalam perniagaan internet, dia tak terlewat. Dia tak terus cepat. Sebab apa kan? Platform akan sering berubah. Okay? Sebab 1995, saya guna MIRC. Tahun 2000, saya guna apa yang anda dapat lihat dekat skrin anda. Okay? Tahun 2005, saya guna MySpace, Friendster, Foursquare. Sekarang, kita kena belajar Google, Facebook, YouTube dan sebagainya. Okay? Dan trend akan tetap berubah. So, jadikan, katalah anda sekarang nak mulakan perniagaan online, anda tak payah nak belajar MIRC, betul tak? Anda tak payah belajar Friendster ataupun Foursquare. Anda fokus on apa yang terkini sahaja. Okay? Fokus yang terkini sahaja. Itu maksud saya. So meaning, tak kira lah umur dah 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, nak mulakan perniagaan hari ni, anda tak terlewat dari segi umur, saya dah tunjuk anda tadi tu kan, dan anda tak terlewat dari segi platform. Okay? Sebab platform akan berubah. Okay? But lebih penting lagi, apa tahu? Lebih penting lagi, okay, adalah ini sekarang ni kita fokus on dia. Yang lain semua kita dah lenyapkan, kita dah hilangkan sebab semuanya dah obsolete. Okay? Tapi yang lebih penting lagi adalah algoritma berubah. Okay? Nah, apa maksud algoritma? Senang kirakan, saya nak cakap kepada anda, strategi berubah. Okay? Platform memang berubah. Tapi kan algoritma pun berubah. Strategi pun berubah. Dan let me jelaskan kepada anda. Apa maksud dia kan algoritma berubah? Apa maksud dia strategi berubah? Okay? Tahun 2010 contohnya kan, Facebook, ni sekadar contoh. Okey, kita gunakan Facebook, kita nak ramai followers. Betul tak? Tahun 2012, 2015, kita nak ramai followers dekat Facebook kita. Hari ini, berapa ramai followers dekat Facebook anda, tak penting langsung dah. Okey? Tak penting langsung berapa ramai followers kita dekat Facebook. Kat Instagram pun sama. Tak penting berapa ramai followers. Okey? Mungkin kita rasa macam sedikit ego. Okey, di mana kita nak ramai followers sebab kita nak menunjuk kepada orang yang kita ni ramai followers. But the truth is kan, untuk perniagaan, ianya tak penting. Sebab algoritma berubah. Okey? Kalau nak tunjuk bukti, saya boleh tunjuk bukti kepada anda. Jom saya tunjuk buktilah kepada anda supaya anda lagi jelas. Okey? Jom saya ambil satu jenama lah. Jenama yang kita semua kenal. Okey? Contoh
jenama Famous Amos. Okey. Sekarang ni kan kat depan anda, saya tunjuk anda jenama Famous Amos. Maaf. Okey, terlari skrin kita. Okey. Jenama Famous Amos di depan anda. Okey. Now, jenama Famous Amos ni kan, kalau anda dapat lihat, mana dia? Mana saya nak highlightkan dia kan, 150,000, okey, 150,000 followers. Betul tak? Yang saya highlight belah kanan ni. 150,000 followers di Famous Amos. Okey? Ramai tak followers dia? Memang ramai. Punyalah ramai followers dia kan dekat Famous Amos. Tapi cuba saya tengok posting dia. Okey? Cuba kita tengok posting dia yang terbaru. Ini posting dia yang terbaru 2 jam lepas. Kenapa 5 orang je komen daripada 150,000 orang followers? Okey? Ini posting dia semalam. Kenapa 2 orang je share dan tak ada orang komen daripada 150,000 followers? Okey? Ini posting dia pada 12 bulan Jun, 2-3 hari yang lepas. Okey? Kenapa daripada 150,000 followers, okey, yang follow, yang komen, tak ada orang komen, yang share 4 je orang share dan 23 je orang like daripada 150,000. Okey? Kenapa macam tu? Logik tak? Logik tak? You ada 150,000 followers kat Facebook, tapi kan bila you post something kan, yang share dalam 2 orang je. Yang komen tak ada orang. Tak logik, betul tak? Okey? Jawapan dia sebab apa kan? Sebab algoritma berubah. That's why saya katakan zaman ni, followers anda berapa ramai pun tak penting sekarang ni. Tapi bagaimana anda boleh make sure kan, anda boleh make sale, buat jualan. Okey? Algoritma berubah. Okey? What if saya tunjuk anda contoh ni lah. Okey? Contohnya kan, kita ambil perniagaan yang kecil sikit lah. Famous Amos, nanti anda kata, alamak Famous Amos tu besar, popular dan sebagainya. Okey? Tak apa, kita ambil perniagaan kecil-kecilan. Ini saja contoh saja kan. Saya tak tahulah siapa punya siapa punya Facebook page ni kan. Ni sekadar contoh dan I assume perniagaan kecil-kecilan lah. Okey. Dia pun buat macam Famous Amos cookies dekat sini, tapi jenama dia, alright. Dia buat tart jam dan sebagainya, pemilik perniagaan kecil-kecilan. Tapi kan saya nak tengok berapa followers dia. Followers dia dalam 800 orang. Okey. Dan 800 orang je followers dia. Tapi kan apakah impact pada perniagaan dia? As you can see, daripada 800 orang, tak ada orang komen, tak ada orang share. Seorang je share. Tak ada orang komen, okey? Tak ada orang komen, tak ada orang share. Betul tak? Tak ada orang komen, tak ada orang share. Tapi ada 800 followers kat situ. Right? So ini yang saya nak tunjukkan kepada anda, bukti dia kan bahawa algoritma berubah. Bila algoritma berubah, anda akan belajar apakah algoritma terkini. Make sense tak? Tadi saya dah kongsikan dengan anda, platform dah memang berubah. Itu anda nampak dengan jelas. Tapi dia tinggalkan strategi pun berubah. So meaning kan, anda tak akan terlewat. Katalah anda nak belajar perniagaan online sekarang, anda belajar algoritma sekarang. Bukan algoritma 2-3 tahun yang lepas. Sebab algoritma pun akan berubah. So meaning kat sini kan, anda tak terlewat pun. Make sense tak? Okay? Now, saya tunjuk contoh lagi lah. Okay? Contoh lagi, kalau tadi saya tunjuk contoh Facebook lah, katakan Alright? Jom saya tunjuk contoh lain. Okay? Yang nombor 1, seperti mana yang saya sebutkan kepada anda, algoritma berubah. Okay? Contoh, ramai followers tapi tak ada respon. Sebab algoritma berubah. Hari ni, okay, mark my words, tulis kat nota anda, jumlah followers tak penting langsung. Biarlah berapa banyak, 150,000 followers anda, tak penting langsung. Tetapi bagaimana anda boleh fahami, nak dapatkan engagement, nak menang dari segi strategi dan algoritma itu tadi. Okay? Nah, nanti saya akan sharekan dengan anda. Alright? Nanti saya akan share dengan anda later on. Okay. Now, contoh lagi, teknik SEO. Now, teknik SEO, Search Engine Optimization adalah bawa laman web ke depan enjin pencari. Okey? Bawa laman web ke depan enjin pencari. Now, saya nak tunjuk contoh kepada anda bagaimana cara dia bawa laman web ke depan enjin pencari. Saya akan sharekan saya punya Google. So, sekarang ni saya masuk Google. Dan di Google kan, seperti biasa yang saya selalu tunjuk contoh untuk proofkan tentang perubahan strategi dan perubahan algoritma waktu terkini kan, saya lakukan carian halal gelatin. Okey. Nah, bayangkan ada seseorang nak cari halal gelatin, nak beli halal gelatin, tapi tak tahu mana nak beli. So, dia search lah kat Google untuk mencari usahawan halal gelatin. Okey. Nah, point saya kat sini tau. Yang nombor 1 ni kan, okey, yang kad halal gelatin nombor 1 ni kan adalah kita punya CEO, okey, saya punya pelajar satu ketika dulu dan sekarang CEO syarikat saya IKSB, Razi Rahman yang berada online bersama anda. Okey, Razi boleh tak bagi salam sekejap? Okey. Tapi kan bukan itu yang saya nak tunjukkan kepada anda. Okey. Now, kalau nak juga tengok, saya buka lah. Okey. Ini laman web Razi Rahman menjual halal gelatin. Okey. Ini Razi Rahman kat sini. Okey. Razi Rahman ada online bersama anda. Boleh
Razi dah bagi salam kot. Okey. Tapi kan apa yang lebih penting yang saya nak tunjukkan kepada anda adalah ini tau. Okey. Yang saya nak tunjukkan kepada anda adalah kalau saya scroll bawah, okey. Razi punya perniagaan ni adalah perniagaan kecil-kecilan. Small business saja. Tapi kan kalau saya scrollkan ke bawah lagi kan, anda boleh tengok macam mana syarikat seperti Shopee, okey, which is a jenama yang besar tapi kat bawah. Okey. Tapi Razi perniagaan kecil, dia boleh kat atas. Okey. Anda nampak tak? Shopee kat bawah. Okey. Logically perniagaan besar should be kat atas lah. Setuju tak? Right? Laman web Australia dekat bawah. Cuba kalau saya scroll lagi, scroll bawah lagi kan, cuba tengok ada tak laman web yang lain yang terkenal tapi kat bawah. Okey. Kita tengok lagi. And of course lah, most probably Alibaba.com pun ada kat bawah yang menjual halal gelatin. Okey. Alibaba.com tu, Jack Ma tadi tu, okey. Di mana dia punya kategori menjual halal gelatin tak pun dekat nombor 1 Google. Kenapa tak dekat nombor 1 Google? Sebab algoritma berubah. Okey, kita kena belajar algoritma yang terkini. So kita sebagai perniagaan kecil-kecilan, kalau kita tahu apakah algoritma Facebook terkini, kita dapat impact Facebook yang lebih better. Kalau kita tahu search engine, apakah algoritma ataupun strategi terkini, kita boleh bawa laman kita ke depan, dia bercari kat nombor 1 kan, dan pesaing-pesaing kita walaupun syarikat besar, okey, masih lagi kat bawah. Sebab kita up to date dengan strategi dan algoritma. Clear tak kat situ? Okey. Nah, itu maksud saya tentang algoritma berubah. Okey. Nah, apa lagi yang saya nak sharekan dengan anda tentang perubahan algoritma juga kan, masih lagi kan, adalah sekarang ni, okey, let me tell you kan, sekarang ni apa jadikan penggunaan Instagram pun menurun. Okey. Jumlah pengguna Instagram dia makin ramai. Okey. Tapi makin ramai tu sikit je. Tapi penggunaan Instagram dah makin menurun. Okey. Nampak tak? Trend pun dah jatuh. Sama juga dengan Facebook. Pengguna Facebook memang meningkat dia slowly, tapi penggunaan Facebook dan Instagram sekarang ni kan dah makin menurun. Nah, apakah petanda dia sekat sini? Petanda dia kan, it's never too late. Betul tak? Because anda kena belajar keadaan sekarang ni. Okey? Algoritma sekarang ni. Make sense tak so far apa yang saya sampaikan kepada anda? Okay? So jangan risau, Instagram menurun ke, Facebook menurun ke, apakah algoritma yang boleh membantu perniagaan kita sekarang ni? Apakah strategi dan teknik yang boleh membantu perniagaan kita sekarang ni? And that's why it's never too late. So far, clear tak kat sini? Kan? So jadi kan, ianya terlewat. Anda, okay, kalau nak berjaya dalam perniagaan online, umur 20, 30, 40, 50, 60 tak menjadi masalah. Okay? Because platform berubah, okay? Teknik dan strategi pun berubah. Untuk berjaya kan, anda just fokus on apa yang terkini. Belajar dan aplikasi apa yang terkini. Clear tak macam tu? Okay? InsyaAllah clear kan? So hopefully itu bahagian pertama. Okay? Bahagian pertama kan, harapan saya apa tahu? Harapan saya kan, anda terbuka minda sebenarnya kan, dia kat internet ni kan, dia tak ada terlewat, dia tak ada tercepat. Betul tak? Okay? Because platform berubah, algoritma pun berubah. Okay? So jadikan itu bahagian pertama. Bahagian kedua pula, okey? Dan bahagian kedua kan seperti mana saya janjikan kepada anda tadi kan, apakah cara dia? Apakah strategi kan untuk mempercepatkan kejayaan perniagaan online anda? Ada ke cara nak berjaya dengan cepat? Kan? The truth is ada kan? And in fact, macam mana saya berjaya dalam perniagaan online dengan cepat walaupun saya mula pada umur 20-an, sebab kan saya gunakan teknik ni, okey, dan sepanjang sepanjang daripada tahun 2000 saya mulakan perniagaan sampailah hari ni tahun 2020 kan, saya nak berikan anda dua strategi. Okey, now dua strategi ni kan saya nak anda faham dan aplikasikan, okey, dan anda akan insya-Allah akan dapat percepatkan lagi kejayaan anda. Okey, now apakah strategi pertama? Anda kena faham tentang trend dan evergreen. Okey, trend di internet dan evergreen. Okay? So, apakah itu trend? Bila kita dengar pasal trend, macam fashion trend lah. Sesuatu fashion trend, okay? Contohnya apa kan? Contoh orang akan pakai fashion yang terkini. Tapi lepas 5-6 bulan, fashion terkini tu dah turun, dah jatuh. Orang dah tak pakai. Okay? Dekat kedai pun, baju-baju yang 5-6 bulan lepas, dah turun harga. Sebab apa kan? Dah bukan trend. Okay? So, jadikan trend dia ada apa tahu? Dia ada naik dia ada jatuh dia. Betul tak? Okey? Itu adalah dimasukkan sebagai trend. Okey? Evergreen pula.
Okay? Evergreen ni berbeza. Bila kita sebut evergreen kan, maksud dia macam ni lah. Kalau kita dengar lagu P. Ramlee yang evergreen, sampai hari ni lagu tu best lagi. Betul tak? Kalau kita dengar lagu KRU, daripada dulu sampai hari ni, best lagi lagu tu. Nampak sangat saya peminat KRU, betul tak? Okay? Tapi kan point saya adalah, evergreen macam lagu evergreen. Lagu yang lama-lama dulu. Okay? Lagu Bon Jovi ke, lagu Queen ke kan? Okay? Lagu Raihan. Okay? Kita dengar, hari ni kita dengar, masih lagi best. Betul tak? Itu evergreen. Okay, dia tak ada turun naik dia. Daripada dulu best, sampai sekarang pun best. Okay, so now anda kena faham, trend, dia ada turun naik dia. Okay, evergreen, dia daripada dulu sampai sekarang best. Okay, nah, kenapa silap kita? Kat mana silap kita? Nah, silap kita kat sini kan dah sangat-sangat penting dan ini boleh dikatakan kontradik kepada apa yang ramai orang fikir. Okay, sebab ramai orang buat silap ni lah, ramai orang susah nak berjaya dengan lebih cepat lagi. Okay, nah apakah silap dia? Setuju tak macam ni? Kalau kita nak berjaya dengan pantas, kita akan fikir apa tau? Kita akan kata, apakah trend terkini? Setuju tak? Okey? Apakah trend terkini? Kita nak dapatkan tahu trend yang terkini. Okey? Nah, kat situ sebenarnya silap dia. Silap dia adalah, okey, jangan kejar trend. Okey? Ramai orang kejar trend. Trend ada turun naik dia. Dan silap dia kalau kita, setiap kali kita kata kita nak berjaya kan, kita mencari trend. Kita nak kejar trend. Okey? Kat situ silap. Okey, nanti saya akan jelaskan apa yang tak silap dia. Okey, tapi sebenarnya kan apa yang anda perlu lakukan kan bukan kejar trend. But anda kena, yang terbaiknya kan adalah anda kena lakukan apa kan? Lakukan yang evergreen tu. Yang evergreen, yang dulu best sampai sekarang pun best juga. Ini akan mempercepatkan kejayaan anda dan bukan trend sebenarnya. Kat sini ramai orang buat silap. Okey, now dari konteks marketing, dari konteks strategi kan, apakah itu evergreen? So, jadikan saya quickly nak beritahu anda, contohnya kan, okay, yang trend atau marketing strategi kan, yang tak berubah dengan pantas. So, meaning kan, bisnes anda ni kan, akan lebih stable. Macam mana perniagaan saya, 20 tahun, not just stable, meningkat, daripada perniagaan kecil-kecilan, sampailah ke peringkat Malaysia, jenama kat Malaysia, dan sampailah membawa perniagaan saya ke Dubai. Okay? Sebab saya bukannya kejar trend, okey? Saya lakukan yang evergreen. Ini yang ramai orang tak nampak. Okey, kalau saya tanya anda, okey, saya tanya anda sekarang ni, siapa, okey, ataupun ada tak sesiapa yang anda kenal yang buat bisnes online yang anda kenal sejak 20 tahun dulu sampai hari ni masih lagi survive? Okey, ada tak tempatan? Most probably tak ada. Betul tak? Sebab apa kan? Ramai duk kejar trend. So, bila dia kejar trend, dia ada naik. Dia naik dulu. Kemudian dia jatuh. Dia tak stable. Saya tak kejar trend. Kita buat evergreen. Okay? And that's why kita punya perniagaan ni kan, not just cepat, but dia lagi stable untuk jangka masa yang lebih panjang. Okay? So, jadi kan, apakah itu, apakah antara marketing, kalau marketing yang kita panggil evergreen lah. Okay, apa yang kita panggil evergreen, okay, ada 3 kat sini. Anda kena tahu, just quickly saya nak bagi tahu anda mesti ada laman web. Okay, perniagaan yang hanya mengharapkan Facebook, perniagaan yang mengharapkan Instagram, as you can see, tengah jatuh dah, trend kan, yang tak ada laman web kan, akan menghadapi masalah. Mungkin perniagaan mereka 2-3 tahun lepas, okay, bagus, berjaya. Tapi kan sekarang dah going down. Because tak ada laman web pun. Saya sejak tahun 2000 lagi kan, dah ada laman web dah. Sebab laman web adalah evergreen. Okay? So, make sure ada laman web. Laman web adalah teknik evergreen. Duk kejar Facebook, duk kejar Instagram, itu adalah trend. Tanpa laman web, itu adalah trend. Okay? Yang kedua adalah email marketing. Dan untuk saya menjelaskan email marketing adalah contoh seperti anda lah yang sertai program ni, sertai webinar ni kan, anda dapat email daripada saya, betul tak? Okey, sebelum join program ni kan, 5 minit sebelum anda, ataupun 15 minit sebelum anda online, anda dapat email daripada saya. Setuju tak? Okey, awal pagi tadi anda dapat email daripada saya. Setuju tak? Okey, bagi anda yang daftar semalam, malam tadi anda dapat email daripada saya. Setuju tak? Okey, ataupun petang semalam anda dapat email daripada saya. Setuju tak? Okey, so jadikan kat situ, itulah teknik email marketing. Di mana kan anda kumpul database, nama dan alamat prospek anda dan anda otomasikan dia. Okey, otomasikan dia dalam sistem anda. Nanti saya akan sharekan tentang sistem ni lah ya. Okey, and then anda hantar email. Itu adalah evergreen. Sejak tahun 2000 sampai 2020 sekarang ni kan, saya masih lagi gunakan teknik dan strategi itu. Okey, dan kalau anda lihat Amazon, Alibaba, semua jenama-jenama yang terkenal, Zalora yang hebat hari ni kan, mereka menggunakan evergreen sebenarnya. That's why besar. Kita perdagangan kecil-kecilan, kadang-kadang one man show kan, kita duk kejar-kejar trend. Setuju tak? Kita duk fikir, apakah trend selepas ni? Apakah trend selepas ini? Salah teknik tu. Okey? Dan yang evergreen yang ketiga adalah
SEO, Search Engine Optimization. Okey, anda perasan tak tadi masa saya tunjuk kepada anda kan laman web Halal Jelatin tadi kan? Kejap. Mana laman web Halal Jelatin tadi? Kalau saya tunjukkan kepada anda, laman web Razi Rahman yang keluar kat nombor 1 dekat Google. Nanti saya akan sharekan dengan anda bagaimana nak lakukan ini kan. Nombor 1 kat Google. Okey, kat atas ni Google. Tanpa bayar 1 sen pun. Ini free ya. Tak payah bayar 1 sen pun. Ianya bukannya Google Ads. Ianya bukannya iklan. Kalau saya klik kat sini kan, ini laman web Razi Rahman. Razi Rahman dah bagi salam dah tadi kan. Okey. Razi akan menjawab apa saja soalan anda nanti kan. Okey. And kat sini, anda boleh lihat dah 14 tahun dah laman web. Okey. Sejak November 2006 di depan enjin pencari. Sampai hari ini, tahun 2020. Sebab apa kan, tahun 2006, Razi adalah salah seorang pelajar saya. Dia belajar evergreen. Not just trend, tetapi belajar evergreen. So, sejak tahun 2006 sampai hari ini, laman web dekat nombor 1 Google oleh kerana tahu apakah teknik evergreen. Okey, pelanggan-pelanggan dia kan bukan setakat kat Malaysia saja. Pelanggan ke serata dunia pun ada kat sini. Right? And in fact, Razi ada sebut, pernah cerita kat saya kan, 1 bulan selepas join program saya, terus mendapat pelanggan pertama daripada USA. Oleh kerana orang boleh jumpa di laman web. Okay? Dan ini teknik SEO nama dia kan, Search Engine Optimization. Bawa laman web ke depan enjin pencari kan, and ianya adalah evergreen. Ianya adalah trend. Okay? So, jadi kan, it's quite simple. Untuk berjaya, you simplify kan. Jangan duk kejar-kejar trend, duk fikir apakah trend yang akan datang dan sebagainya. Saya sendiri kan tak kejar trend. Okay, saya sendiri kan tak tahu pun apakah trend yang akan datang. Alright? Tetapi kan saya work pada waktu kini. Okay? So, jadi contohnya, okay, kalau anda nak tahu bagaimana nak berjaya, nak percepatkan kan, jangan kejar trend, tetapi kan fikirkan evergreen. Ianya lebih cepat nak capai kejayaan dan ianya kan lagi long term. Okey, macam Razi tadi tu kan sejak tahun 2006 lagi. Betul tak? Perniagaan saya sejak tahun 2000 lagi. Okey, evergreen. Clear tak so far? So, tulis besar-besar dekat nota anda, evergreen adalah jauh-jauh lebih penting daripada trend. Okey? Now, bukan nak kata trend ni tak penting. Trend ni okey. Okey, bagi saya okey. Tapi kan teknik dia kan adalah still buat apa yang terkini, yang current. Bukan kita fikir apakah trend akan datang. Saya tak tahu apakah trend akan datang. Tapi kan yang terkini. Okey? Kalau anda nak tanya saya sekarang ni kan, apakah trend yang terkini? Bukan trend yang akan datang. Yang itu insya-Allah saya boleh bantu anda. Okey? Kalau anda nak tahu tak apakah trend yang terkini? Okey? Trend yang paling penting terkini. Okey? Ini bukan trend lagi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun akan datang. Tapi yang terkini. Sebab apa kan? Macam kita kata, platform berubah, algoritma berubah. Anda nak tahu tak? Kalau tak nak tahu, saya tak payah share. Okey? InsyaAllah anda nak tahu kan? Nah, kalau anda nak tahu kan, apakah trend terkini kan? Jawapan dia kan adalah apa kan? Jawapan dia adalah video marketing. Video marketing adalah trend terkini. And it's not trend yang baru je start, tetapi kan video marketing dah start 2 tahun, 3 tahun yang lepas. Okey? 2 tahun, 3 tahun yang lepas adalah trend yang ketiga tengah meningkat. Okey? Video marketing. Facebook dan Instagram sebenarnya kan in total dia tengah menurun. Tapi video marketing kan dia sedang meningkat. So, jadi kan, nak tak nak kan, kalau anda nak tahu apakah trend terkini, ini jawapan dia video marketing. Okay? And of course, video marketing ni kan ada 2 jenis. Okay? Just untuk bagi tahu anda, sebab apa kan, saya tahu yang menonton saya ni kan ada yang dalam 40-an, ada yang yang 50-an, yang muda-muda, yang pangkat anak-anak bagi saya kan, yang 20-an, mungkin anda tak ada masalah nak buat video. Betul tak? Okay? Tapi yang kita-kita ni yang 40-an, 50-an, 60-an, alamak, IK segannya nak buat video, betul tak? Okay, so saya nak just sharekan dengan anda supaya anda dapat idea apa maksud saya video marketing. Okay, video marketing ada 2, okay. Kaedah yang pertama, yang pertama dikenali sebagai talking head. Okay. Now, apakah talking head? Talking head ni kan ejaan dia bagi saya tunjukkan kepada anda lah. Ejaan dia macam tu. Okay, talking head. Okay, talking head seperti mana anda tengah lihat saya sekarang ni kan, saya bercakap di webcam saya, anda lihat kepala saya. Okay, itulah nama dia talking head. Okay, nah contoh talking head adalah bila kita bercakap. Macam contoh saya buat live, selalu saya buat live. Okay, saya buat talking head lah, saya yang bercakap. Itu adalah talking head. Okay, but seperti mana yang saya katakan, mungkin ada antara kita yang tak berani nak buat talking head, tak berani yang nak bercakap dekat video. Jangan risau, ada cara yang kedua, slide show. Okay, now saya nak tunjuk contoh dulu talking head. Okay, kali ni kan talking head yang saya nak tunjuk contoh ni kepada anda. Ini saya nak tunjuk contoh 10 saat je lah. Okay, supaya anda tahu lebih kurang. Saya akan mainkan video, tapi just for 10 seconds macam tu, supaya anda tahu contoh video talking head. Okay, and like I said, tak semestinya untuk kita kalau anda tak berani buat. Kalau tak berani buat, tak payahlah buat. Betul tak? Okay? Ini contoh talking head. Kawan baik saya, Kevin Zahri. So now, before I go a bit further, benarkan saya untuk kongsi story
which happened during our cabaran Jom Kurus, yang again akan bermula pada minggu depan ini. Kalau anda nak join boleh layari cabaranjumkurus.com. Penuh dengan ilmu, penuh dengan ukhuwah and full of pelbagai aktiviti untuk bantu anda kurangkan berat. Let me rewind. Okay, nampak tak? Itu contoh talking head. Talking head adalah bila kita ada kamera dan kita bercakap. Okay? Bagi anda yang berani, okay, yang rasa macam nak buat, boleh buat. Okay, tak ada masalah. Tapi kan saya juga nak address kepada anda yang rasa macam, alamak, talking head ni kan, it's not for us. Kita nak mulakan perniagaan, okay, pada umur 40-an, 50-an, 60-an, kita tak berani. Kalau berani, tak apa. Okey, tak ada masalah. Buatlah. Lagi best. Betul tak? Okey. Tapi kalau tak berani macam Kevin Zahari, tak berani macam saya untuk bercakap di kamera dan sebagainya, just nak bagi tahu anda sebenarnya kan ada cara lain. Okey. Cara lain dia kan, contoh macam ni, bagi saya tunjukkan kepada anda. Yang ini pula kan dipanggil slide show. Okey. Slide show, right? So jadikan kalau slide show, anda sebagai founder, pemilik perniagaan, tak perlu pun ada di depan kamera. Tak perlu. Okey. Tapi because video marketing adalah trend, saya nak tunjukkan kepada anda bahawa ia adalah pilihan yang anda boleh lakukan juga. Ia tetap video marketing, ia tetap trend tanpa perlu ada anda di situ. Okay? So again, yang ni pun saya akan mainkan lebih kurang 20 saat macam tu. Okay? Supaya anda just tahu bahawa ini contoh slide show. Alright? Ini contoh slide show pula. Okey, nampak tak? Itu contoh slide show di mana kan founder tak perlu pun nak bercakap di depan video, di depan kamera. Okey, so jadi meaning kan ada pilihan lah. Okey, the thing is kan saya tak nak ada macam kita sebagai usahawan, kita buat alasan kata, alamak, kita tak berani nak buat video. Okey, kalau tak berani buat video diri kita sendiri, kita buat video yang berbentuk slide show seperti mana yang ada kat skrin anda sekarang ni. Betul tak? Okey, tak perlu ada anda pun, tak apa. Tetapi kan yang penting kena juga buat video marketing. Sebab apa kan? Sekarang kini trend sedang meningkat. Clear tak maksud saya kat sekarang ni? Okey. 2 tahun 3 tahun akan datang saya pun tak tahu apakah trend. Okey. Most probably trend video pun akan jatuh. Most probably. Tapi saya sendiri tak tahu. But seperti mana yang apa saya sebutkan kepada anda kena buat apa yang terkini. Okey. Platform terkini, teknik strategi terkini. Meaning anda tak terlewat. Boleh tak macam tu? Okey. So jadikan itu contoh dia. Alright. Itu contoh video marketing yang merupakan trend terkini. Nak tak nak, sama ada anda nak buat talking head, bagus. Nak buat slideshow pun, bagus juga. Yang penting, anda kena lakukan. Sebab apa? Trend sedang meningkat. Trend yang terkini. And that's one of the reason saya sentiasa buat live. Okay? Saya sentiasa buat video. Hampir setiap hari saya buat live. Hampir setiap hari saya buat video. Okay? Sama ada kat Instagram ke, dekat Facebook ke kan. Because saya tahu itu trend terkini. But 2 tahun akan datang, 3 tahun akan datang, saya pun tak tahu apa yang saya akan lakukan. Because kita kena belajar apa yang terkini dan kita kena lakukannya. Make sense tak kat situ? Itu menunjukkan semua orang tak terlewat, okey? Tak kiralah umur kita berapa dalam perniagaan online, okey? So itu strategi pertama, trend dengan evergreen, fokus on evergreen, okey? Yang trend yang sedang meningkat, yang terkini, okey? Itu yang anda lakukan. Simple je. Kalau anda follow search engine, anda follow laman web, anda follow email marketing dan anda follow trend video, kat sini je kan perniagaan anda boleh berjaya dah. Okey? Now, bagaimana nak mempercepatkan sekarang ni, okey? Strategi kedua, okey? Strategi kedua pula nak mempercepatkan. Of course, lakukan lebih, okey? Yang ini simple, saya tahulah anda pun tahu, okey? Tetapi kan saya nak tambahkan sedikit lagi pengetahuan kepada anda, right? Contoh macam mana saya capai sejuta saya yang pertama pada umur saya, what do you call it kan, 25 tahun. Tapi kena bagi tahu anda honestly lah, okey? Kena bagi tahu anda honestly, memang saya buat banyak, okey? Dalam masa sehari kan, sampai 8 jam saya duk design logo, saya duk design book cover untuk perniagaan perkhidmatan design saya tersebut. Memang dalam masa yang singkat, 8 jam setiap hari, itu yang saya fokus. In fact, lebih daripada 8 jam sebenarnya, mungkin 10 jam, mungkin 12 jam.
Itu yang saya lakukan. Okey. Tapi kan itu dulu masa muda-muda, maklumlah. Okey. Sebab apa kan, memang matlamat saya at the time nak jadi jutawan, nak jadi kaya dan sebagainya. Tapi kan itu cerita dulu. Alright. Now, but more important adalah kan bukan cerita dulu, betul tak? Apa yang important adalah cerita sekarang, cerita hari ni. Okey? Dan tips yang lebih praktikal. Now, tips yang lebih praktikal bagi kita-kita semua sekarang ni kan, yang mungkin bekerja, okey, yang nak buat bisnes part time contohnya, atau tak kira lah anda nak buat bisnes full time, anda kena do more, buat lebih. Tapi ada satu teknik dia kat sini. Okey? Satu teknik ni simple saja. Okey, dan saya suka nak kongsikan benda-benda yang simple ni kan, tapi ramai orang tak lakukan. Okey? Nah, apakah teknik yang simple ni kan? Now, melalui buku ni kan, buku Robin Sharma nama dia kan. Robin Sharma mengatakan bahawa, okey, salah satu buku dia lah, buku bestseller dia, nama dia kan The 5 AM Club. Okay. Now, The 5 AM Club, tak tahu ada tak antara anda yang pernah baca The 5 AM Club? Okay. It's a good book kan. Dia katakan, join 5 AM Club artinya kan bangun awal pagi lah. Pukul 5 pagi. Okay. Sebab waktu pukul 5 pagi sampai pukul 8 pagi, itu adalah waktu yang terbaik untuk kita hasilkan sesuatu. Okay. 5, 6, 7, 8. Kat situ pun kan, ada 3 jam lah, okey. Kalau antara 5 hingga 8 adalah dalam 3 jam kat situ. Kalau kita tak take into account pukul 8 sampai 9, okey. Ada 3 jam dah kat situ kan, di mana kan ianya sangat-sangat valuable. And daripada dulu tahun 2000, okey, sampai sekarang ini yang saya amalkan, iaitu kan setiap pagi saya akan bangun awal, kadang-kadang 5 gram, pelajar 5.5, okey. Okey, untuk fokus on kerja saya. Sebab waktu yang 2 jam, yang 3 jam, waktu pagi tu kan, sebenarnya kan anda boleh lakukan sangat-sangat banyak. Okay? One of the mistake kita sebagai usahawan, okay, lebih-lebih lagi kalau anda buat bisnes secara part time, kita tunggu petang, kita tunggu malam untuk buat bisnes kita. Betul tak? Okay, and what happen is kan, because kita dah penat, daripada pagi sampai ke petang kita dah penat dengan everything, dengan kerja, dengan tanggungjawab, family dan sebagainya kan. Petang malam kan kita dah kurang sikit motivation. Bukan tak ada motivation, kita ada motivation, tapi dah kurang sikit motivation. Kita kurang sikit semangat kita. Kita slow sikit buat kerja. Okay? But waktu pagi kan, 5 AM Club ni, daripada pukul 5 sampai pukul 8 ni kan, adalah waktu terbaik kalau anda fokus. Waktu ni kan, apa jadi kan, 2 jam anda, sebenarnya kan waktu biasa macam 3-4 jam punya kerja. Sebab masa ni anda sangat-sangat fokus, anda boleh hasilkan lebih banyak lagi kerja, lebih banyak lagi usaha kat situ. Okay? So, itu maksud dia 5 AM Club. Okay? Tapi kan, jom kita taruh ke tepi lah cerita 5 AM Club ni. Sebenarnya kan saya tak berapa suka sangat buku 5 AM Club ni. Sebab apa kan? Sebelum buku 5 AM Club ni dilancarkan, which is a few years ago, okay, buku 5 AM Club ni kan bukannya buku lama, buku boleh dikatakan buku baru jugalah beberapa tahun yang lepas. Okay? Tapi beratus tahun yang lepas, dah lama dah. Okay? Betul tak? Rasulullah SAW pun dah sebut dah, okey, rezeki ni berpagi-pagi, okey, berpagi-pagi subuh dalam mencari rezeki. Sesungguhnya berpagi-pagi ni kan adalah keberkatan dan kejayaan, okey. Riwayat At-Tabarani, betul tak? Okey, dah ada dah jalan dekat situ, dah ada dah clue kat situ, dah ada dah kejayaan kat situ, kunci kejayaan dah diberitahu kepada kita dah lama dah. Okey, saya bukannya baca buku 5 AM Club tu, okey, memang saya ada buku tu, tapi saya baca sikit-sikit je sebab pada tahun 2000 belum ada lagi buku 5 AM Club, betul tak? Okey, tetapi kan daripada tahun 2000 kan saya dah amalkan ini kan, di mana saya akan bangun awal pagi, okey, dan jalankan perniagaan saya. Saya akan usahakan perniagaan saya kan di awal pagi. Memang betul pun. Rezeki dan keberkatan kat situ sebenarnya kalau kita boleh bangun awal. Okay? Dan dalam buku 5 AM Club kan, bila saya baca-baca kan, Bill Gates bangun awal pagi, pukul 5 pagi. Jack Ma bangun awal pagi, pukul 5.30 pagi. Oprah Winfrey bangun awal pagi, pukul 5 pagi. Kan? Mark Zuckerberg pun bangun awal pagi juga. Okay? Ramai yang berjaya sebenarnya kan bangun awal pagi dan usahakan perniagaan mereka kan bermula awal pagi. Okay? And kenapa saya ulang ni banyak kali, kalau anda dengar saya buat live kan, saya ulang ni banyak kali kan, sebab bila saya ulang banyak kali kan, hopefully adalah antara anda dengar dan adalah antara anda cuba lakukan juga. Okay? Tidur pukul berapa? Awal lah kan tidur. Tak payahlah nak tidur lewat malam, awal kan tidur. Sebab sering orang tanya saya tau, IK tidur berapa lama? Okay? Berapa lama saya tidur? Okay? Now, dulu-dulu masa saya muda, saya tidur dalam 3-4 jam. Sebab masa tu muda, masa tu saya bujang, masa tu tak ada anak-anak. Okey? Lain cerita, jangan bandingkan saya dulu yang capai tahap jutawan pada umur muda dengan saya IK sekarang. Saya ada 4 orang anak, dah remaja dah anak-anak saya kan. Dah ada banyak tanggungjawab. Dia tuliskan, tak kisah berapa lama anda tidur pun. Okey? Yang kisah adalah masa anda jaga tu berapa lama anda spend time.
on perniagaan anda. Itu yang penting sebenarnya, betul tak? Okey. Sebab ramai kata, Aiki ni tidur berapa lama? Saya tidur lama sebenarnya. Okey. But itu tak penting. Yang penting kan yang anda bangun. Okey. Yang anda sedar, yang anda bukan tidur. Waktu itu lain lagi penting untuk anda fokus on perniagaan anda. Okey. So jadikan cuba ikut hadis ni. Simple je. Daripada awal tadi kan saya janjikan apa kepada anda tahu. Saya janjikan ada satu teknik yang anda garanti akan berjaya. And inilah teknik dia. Inilah strategi dia. Kalau anda boleh ikut ni kan, saya boleh garanti anda akan berjaya. Sebab Allah SWT akan bantu anda punya. Sebab dalam hadis pun dah kata. Setuju tak macam tu? Okey? Cuba amalkan. Mungkin kita tak amalkan lagi, then cuba amalkan. Okey? Now, talking about waktu. Talking about masa lah. Okay? Macam tadi saya katakan, berapa lama nak spend on perniagaan. Okay? Bagi saya kan, kalau anda kerja full time, ini bagi anda yang kerja full time, anda buat bisnes part time, kalau sehari anda fokus 2 jam pun dah cukup dah. Okay? Setiap hari anda hanya fokus 2 jam. But anda kena istiqamah lah. 2 jam ni kan anda kena betul-betul fokus on perniagaan. Bukan operations tau. Maksud dia macam ni. Maksud dia katalah anda buat, anda kata, okay, saya setiap hari 4 jam, 5 jam buat kerja bisnes saya. Okay? Tapi adakah ianya operations ataupun growth? Okay? Bukan operations. Operations maksud dia kan, masa 4 jam tu kan, anda duk bungkuskan produk anda duk ambil order, anda print, print order. Okay? Itu semua operations. Anda duk hantar produk. Operations tak kira. Okey, ataupun kalau anda buat cookies, anda duk masak cookies tu sampai 4 jam, 5 jam. Itu tak kira. Okey, but maksud saya kan adalah setiap hari at least 2 jam anda kena fokus on growth. Okey, maksud growth adalah tadilah belajar search engine optimization. Bawa laman anda ke depan. Okey, belajar email marketing. Okey, belajar bina laman web. Belajar bagaimana nak hasilkan video. Okey, nak create video yang konsisten. Itu maksud dia growth. Okey, that's why kadang-kadang kita tengok kan, kenapa orang ni kan dia sibuk je dengan perniagaan dia tapi perniagaan dia tak grow. Perniagaan kecil-kecilan selalu macam ni tau. Mereka sibuk sangat-sangat. Mereka usaha. Bukan nak kata mereka tak usaha. Mereka sangat-sangat kerja keras. Tapi kenapa perniagaan mereka tak grow? Okay? Because mereka pada operations. Okay? But kalau anda fokus on growth, kat situlah baru perniagaan anda akan berkembang. Boleh tak macam tu? Okay? So jadikan cuba cari 2 jam at least sehari untuk growthkan perniagaan anda. Dan mana waktu 2 jam tu kan? Waktu pagi. Okay? Bangun awal pagi pukul 5, pukul 6 pagi kan? Dan start dekat situ. Okay? Time-time anak-anak tengah tidur lagi. Okey, dan saya suka itu time favorite saya lah. Okey, bangun awal pagi, time anak tengah tidur lagi kan. Masa itulah kita buat kerja kan. And lagi banyak, lagi efisien kita kat situ sebab rezeki dan keberkatan adalah apabila kita berpagi-pagi. Setuju tak macam ni? Okey, so jadikan cuba cari 2 jam, that 2 hours. Okey, dalam hari anda, setiap hari, dan saya akan dapat lihatkan perniagaan anda akan berkembang dengan sangat-sangat pantas. Kalau anda boleh beri that 2 jam, di waktu pagi. Okey, step by step dah saya berikan kepada anda ni. Betul tak? Okey, and dia macam ni lah, macam kuda-kuda dengan arnab. Okey, dia bukan macam arnab dengan kuda-kuda siapa menang kalau dia racing. Okey, dalam cerita dia adalah kuda-kuda menang, betul tak? Sebab arnab ni kan awal-awal dia pantas. Dia macam semangat tu awal-awal je. Kemudian kan dia pergi tidur. Betul tak? Okey, yang kuda-kuda ni kan dia pelan-pelan je. Okey, tapi yang penting dia konsisten. Setuju tak? Okey, dia istiqamah. Betul tak? Okey, dan itu yang pentingnya. Kita kena istiqamah every day. Itu cuba you amalkan. Okey, daripada dulu tahun 2000 sampai hari ni saya amalkan tu. Bangun awal pagi dan saya banyak fokus on awal pagi untuk siapkan kerja kita. Istiqamah lah, konsisten lah. Sebab tu perniagaan kita boleh grow dengan lebih pantas. Itu kunci dia. Bukan all out. Untuk pantas dengan perniagaan kita, kita nak all out macam si Arnab ni. Okey, not really macam tu. Okay? But konsistensi ni penting. Okay? And contoh konsistensi, bagaimana anda, most of you kan mungkin follow saya dekat Facebook Live kan. Macam mana? Hampir setiap hari pukul 9 malam, kadang-kadang pukul 9.30, okay, saya tetap buat live. Betul tak? Itu maksud dia istiqamah. Itu maksud dia konsisten. That's how perniagaan saya boleh grow. Dan untuk semua perniagaan-perniagaan saya yang lain, itu juga saya lakukan. Being consistent dekat situ. And that's very important. Okay? So, talking about racing, okay? Mereka ni nak bekerja, nak menang. Okey, yang Arnab ni, okey, yang Arnab ni kan dia nak kejar, nak menang, tapi kan dia all out, tapi dia tidur. Yang konsisten lebih menang dalam racing kan. Dua-dua ni nak kejar untuk menang, okey. Now, tip saya terakhir, okey, untuk sesi webinar kali ni, okey. Dan tip saya terakhir ni kan adalah paling penting. Kalau anda tak ingat daripada awal tadi sampai hari ni kan, sampai sekarang ni, apa yang saya sampaikan, anda kena ingat yang penting ni. Okey, yang ni paling penting. Saya nak minta anda tulis sekarang ni. Okey, nak tulis kat ruang chat pun boleh. Sebab apa kan ni sangat-sangat penting supaya semua orang dapat lihat. Okey, anda lihat ni kan mereka ni tengah bekerja, betul tak? Okey,
jangan kejar jadi kaya. Okay? It doesn't work that way. Jangan kejar untuk jadi kaya, right? And saya sekarang ni tengah contradict apa yang saya sebut awal tadi. Okay? Masa saya muda, umur 20 tahun, memang saya nak jadi kaya sebenarnya. Okay? Itu macam saya pada umur saya 20 tahun. Darah muda. Nama pun darah muda. Memang nak jadi kaya. Nak kereta sports lah. Nak rumah besar lah. Nak rumah swimming pool lah. Itu darah muda. Okay? But the truth is kan, it doesn't work that way. Bila saya dah makin membesar, dah jadi ayah kepada budak, okay? Ayah kepada 4 orang anak, okay? The truth is kan, itu konsep yang salah sebenarnya. Okay? Itu konsep yang salah. Bukan saya tak nak anda jadi kaya. Saya nak anda jadi kaya. Tapi bukan kejar kekayaan. Okay? Kalau anda kejar kekayaan, okay? Kekayaan ni is subjektif. Anda takkan capai. Okay? So, jadi kan, kat sini kan saya nak sharekan dengan anda sesuatu kisah. Okay? Nah, apakah kisah dia kan? Ingat tak awal-awal tadi kan saya tunjuk tentang kenalan saya yang ini? Okay? Nah, kenalan saya ni kan, nama dia kan, anda nanti nak Google pun boleh. Nama dia Com. Okay? Com Mirza, nama dia. Dan kenalan saya kat Dubai. Okay? Dia ni memang kaya raya. Okay? In fact, dia ada penthouse dekat Burj Khalifa yang kat belakang tu. Okay? Saya selalu pergi kat area tempat dia ni kan. Pernah jumpa dia, in fact saya pernah buat talk, pernah buat ceramah dengan dia. Dia ni kan seorang motivator. Dia ni seorang philanthropist, okay, whatever lah, okay. Dia influencer dengan 1 juta followers dia, okay. Maklumlah, dekat Facebook dia kan, dekat Instagram dia tunjuk Bentley dia yang hebat, dia tunjuk Lamborghini dia yang hebat, dia tunjuk Ferrari dia yang hebat, okay. Dia tunjuk di dalam private jet dia, okay. Private jet dia kan, dia buat video dalam private jet dia, how to achieve success, okay, how to achieve your dreams, kan. Tapi macam mana dia jadi kaya? Okay, saya nak beritahu anda, okay. Macam mana dia jadi kaya kan? Dia menipu orang, okay. Dia menipu orang, alright. Ini yang saya nak anda fahami. Okay? Dia menipu orang. Dia scammer sebenarnya. Hari ni ada masuklah dia punya Instagram kan, dah kena tutup. Okay? Kenapa kena tutup? Sebab apa kan? Mana dia sekarang ni? Dia sekarang ni di penjara Dubai. Okay? Ini bukan main-main. Ini cerita betul ni. Dia di penjara Dubai. Paling last saya jumpa dia tahun lepas. Okay? Tapi masa tu saya tak tahulah dia ni scammer. Saya tak tahulah dia menipu. Okay? Tapi kan, kenapa saya tunjuk anda semua ni? Kalau anda nak tengok bukti lagi lah. Okay, tak apa. Okay? Kata betul ke IQ punya cerita ni macam tak real je kan? Saya tunjuk bukti dia. Mana bukti dia? Okay? Nampak tak ni bukti? Ini ada laman web. Laman web apa ni? Gulf News. Gulf News adalah mana paling top lah. Middle East punya laman web. Com Mirza arrested in Dubai for fraud. Okay? Nampak di depan Bentley dia, di depan apa dengan baju Ferrari dia dekat Burj Khalifa dan sebagainya. Sekarang ni kan dia dah masuk penjara. Okay? Dah masuk penjara. Right? Nah, kenapa saya tunjuk ni kepada anda? The truth is kan, kat luar sana ramai orang macam ni. Ramai orang tunjuk kereta dia mewah, tunjuk rumah dia mewah, tunjuk dia punya swimming pool, okay? Especially kat media sosial, okay? And kat luar negara lah, tambah lagi kat luar negara. Kat Malaysia saya tak nak komen, kat Malaysia saya tak tahu, okay? Tetapi kan ramai orang, and I'm sure kat Malaysia pun sama juga, okay? Mereka tayang kereta dia hebat, rumah dia hebat, swimming pool, dia tayang lifestyle dia mereka hebat dengan jenama-jenama yang hebat dan sebagainya, okay? Tapi the truth is kan, ramai tipu je. It's just for a show saja. Just untuk, nak upkan ego mereka, saja nak menunjuk dan sebagainya. Tapi yang Com tadi tu apa tau? Kereta tu kereta tipu, bukan kereta dia pun. Okay? Bukan private jet dia pun, semua tu dia pinjam sekejap untuk show off dekat media sosial, dekat social media. Okay? Dan perkara ini terjadi di serata dunia, termasuk Malaysia dan termasuk luar negara. Okay? Nah, bukannya niat saya nak kata kita sebaiknya kita pandang positif orang. Okay, memanglah pandang positif orang. Cuma saya nak apa tahu? Saya tak nak anda yang sedang menonton saya sekarang ni kan, rasa apa tahu? Tertekan bila lihat orang kat internet, orang kat social media flashkan kereta mereka mewah, flashkan rumah mereka mewah, rumah mereka besar, flashkan lifestyle mereka dengan jenama dan sebagainya kan. Kalau itu bukan anda, it's not you lah. Okay, I know lah yang menonton saya ni ada yang minat dengan jenama-jenama yang hebat. Okay, kalau tanya saya tak minat dengan jenama hebat. Okay, but jangan terasa terdesak untuk kejar all this material. Okay, it doesn't make sense and anda tak akan capai pun. Okay, kalau itu yang ada kejar, kalau kekayaan yang ada kejarkan, anda tak akan capai pun sebenarnya. Okay, so jadikan, setuju tak apa yang saya sebutkan kepada anda sekarang ni? Okay, jangan kejar kekayaan. Tapi kan, apa yang lebih penting kan adalah kunci kejayaan pantas. Let me tell you apakah kunci kejayaan pantas. Okay, now, kunci kejayaan untuk capai kejayaan dengan pantas, okay, ini Gulf News tadi tu kan. Anda nak tahu ke kunci kejayaan dengan pantas ni?
Okey, saya dah penat-penat duk cerita, saya tak tahu anda nak tahu ke tidak. Okey. Kalau anda nak tahu, cakap nak tahu apakah kunci kejayaan dengan pantas. Right? Nak tahu kan? Nah, kunci kejayaan dengan pantas adalah apa tahu? Okey. Ini kunci dia. Dan ini, it took me beberapa tahun. Bukan masa saya muda-muda dulu. Masa saya muda-muda dulu kan, saya mata duitan. Okey. Tapi kemudian kan, baru saya jumpa kunci kejayaan dengan pantas. Apakah kunci dia tahu? Kunci dia, anda kena redefine kejayaan. Okey? Anda kena redefine apakah kejayaan untuk anda. It's not about kejayaan yang anda nampak kat social media dengan flash kereta mewah, dengan rumah hebat, dengan rumah swimming pool, dengan penthouse dekat atas bangunan, okey? Ataupun dengan jenama-jenama yang terkenal dan sebagainya kan, jenama yang mewah, yang mahal. Itu tak penting. Tapi kan kejayaan is up to you sebenarnya. Apakah kejayaan untuk anda? Anda kena redefine, anda kena taksirkan semula apakah maksud kejayaan kepada anda. Okey? And bagi saya dan juga most probably bagi anda, saya rasa saya tahu apakah kejayaan yang anda nak. Okey? Betul tak? Kejayaan adalah being happy. Setuju tak macam tu? It's all about being happy. Kan? And being happy kan maksudnya apa tahu? Anda ada freedom of time. Betul tak? Anda ada lebih banyak masa, lebih banyak masa lagi. Anda ada lebih banyak masa yang anda dapat luangkan dengan family anda. Betul tak? Okay? And of course, memanglah financial freedom. Tapi financial freedom bukan maksud dia kan anda mesti jadi jutawan. Tak payah jadi jutawan pun anda boleh dapat financial freedom, betul tak? Okey. Contohnya kalau kita tengok average lah. Okey, average is cost of living kita kat Malaysia katalah ada anak-anak, ada family dan sebagainya kan. Mungkin secara average kan sebulan kan mungkin RM4,000. Itu kos anda RM4,000 untuk spend untuk family, rumah, kereta dan sebagainya. Katalah RM4,000 on average lah. Mungkin lebih kurang, mungkin lebih tinggi. Okey. Now, kalau ada itu spending RM4,000, okey tak kalau pendapatan anda RM7,000? Okey tak pendapatan anda RM8,000? Will that make you happy? Okey? Bagi saya okey. Katalah spending anda RM4,000 tapi income anda, mungkin anda mulakan perniagaan sekarang kan, and then income anda RM7,000, RM8,000. Dah cukup dah tu, dah lebih daripada apa yang anda dapat. Make sense tak? Kalau even anda dapat RM6,000 pun dah lebih daripada apa yang anda dapat. Okey? Itu akan membuatkan anda happy. Sebenarnya betul tak? Okey? It's the freedom of time. It's the freedom nak spend more time dengan family anda. Okay? It's the financial freedom. Tak semestinya jadi jutawan. And like I said, saya tengah contradict diri saya sendiri masa muda-muda. Okay? Masa muda-muda memang saya nak kekayaan. Okay? But bila saya dah tak muda sekarang ni kan, saya nampak apa yang lebih penting lagi. Okay? More important adalah kan, bila kita redefine balik kejayaan kita. So, bila kita redefine balik, katalah target kita adalah nak jadi happy. Okay? And kita nak more freedom of time. Freedom with family. Freedom, financial freedom. Nak capai kejayaan, lagi pantas sekarang ni bukan kekayaan. Kalau kekayaan nak capai tu sangat-sangat lama. But cuba redefine balik. Anda punya redefine balik anda punya goal, anda punya matlamat kan, iaitu kan apakah yang akan membuatkan apakah kejayaan bagi anda. Okay? And jawapan dia, I think bagi saya dan saya tahu bagi anda yang mostly menonton saya kan, followers saya dan sebagainya kan, it's about being happy. Setuju tak macam tu? Okay? Kalau setuju bagi saya thumbs up. Okay? Now, membantu tak sesi ini bersama saya membuka tak mata anda, membuka tak fikiran anda, okay? And of course, everything memerlukan kerja, everything memerlukan usaha. So, jadikan bahagian pertama apa yang saya dah sharekan dengan anda kan adalah is about nak bukakan minda anda, it's never too late untuk mulakan perniagaan. It's never too late untuk dream, okay? Untuk mulakan sesuatu, okay? And bahagian kedua kan saya dah tunjukkan kepada anda teknik dan strategi, okay? Untuk live in the now. Lakukan apa yang sekarang, okay? So, it's not too late untuk anda mulakan sesuatu. And of course, yang more importantly bagi saya kan adalah yang nak kejar kejayaan, nak berjaya dengan pantas. This is the answer. Okay? Anda tak payah nak kejar kekayaan. Okay? Macam kenalan saya tadi tu yang dah masuk jail, sebab jangan tertekan. Okay? And that's one of my important message juga kan. Jangan tertekan kalau anda tengok kat social media kan, orang flash barang-barang mahal. Okay? Dan anda rasa, ya aku nak kejar juga macam tu. It's not you. Okay? Saya tahu it's not you. Okay? It's not me, it's not you. So jadikan, why not anda kejar your happiness? Okay? And itulah kejayaan yang sebenar. Boleh macam tu? Boleh kan? Alhamdulillah. Terima kasih atas respon-respon anda kat sini kan. Dan okay, next. Okay, bahagian ketiga bagi anda yang belum dengar tentang saya punya preview kan, preview program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial. Okay, saya nak luangkan lebih kurang 15 minit bersama anda. Bagi anda, saya tahu antara anda ada pelajar-pelajar saya yang dah sertai. Yang dah sertai tak payah nak sertai lah dah yang 15 minit ni. Okay, so bagi anda terutamanya kan, bagi anda yang nak mulakan perniagaan online, okay, yang nak janakan extra income untuk dapat that financial freedom, dapatkan freedom of time, okay, dan freedom dengan family anda kan, then stay back a bit,
15 minit saya nak sharekan tentang program saya kan yang bakal bermula beberapa hari saja lagi. Okey. So nama program ni kan adalah program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial. Okey. So bagi anda yang yang belum sertai, stay back sekejap. Okey. And program ni kan saya dah kendalikan sejak tahun 2006 lagi. Okey. Tadi macam saya sebut tentang Razi Rahman adalah antara pelajar saya tahun 2006. Adalah antara kelas saya yang pertama lah. Dah lama dah. Sampai hari ni Razi menggunakan teknik SEO iaitu yang evergreen. Lama Razi kan stay dekat nombor 1 kan dah 14 tahun dah. Okey, daripada dulu sampai hari ni menggunakan teknik evergreen untuk kembangkan perniagaan dia. Okey. Syukur alhamdulillah juga pada tahun lepas okey saya dapat award daripada Malaysia Top Achievers Leadership in Excellence in Online Marketing. So insyaAllah program ni kan you're in good hands lah. Saya akan sampaikan ilmu bagaimana nak berjaya dalam perniagaan online. Again, not just that kan, program saya ni kan telah melahirkan paling ramai usahawan online dari rumah. So especially anda yang nak mulakan sesuatu daripada rumah, mulakan online business walaupun anda tak ada idea nak mulakan perniagaan apa, okay, saya akan sharekan dengan anda teknik dan strategi dia. Okay. Dan saya dah lakukan ni dah lama dah sejak tahun 2006 lagi. Okey, asal usul je saya buat ni kan dengan 2 buah universiti. Saya sampaikan ilmu dalam program universiti di Asia University dan juga OUM, Open University Malaysia. Program saya ni kan bukan program sehari, bukan program 2 hari, tetapi kan program selama 6 bulan dan ada 10 modul. Dan yang lagi bestnya kan adalah sekarang ni kan program saya dikenalkan secara online, secara webinar, seperti mana yang anda telah ikuti saya sejak 1 jam yang lepas sampailah sekarang ni. Kita buat secara online saja. So meaning tak kira lah anda daripada Sabah, Sarawak, Johor, Penang, Terengganu, Brunei ataupun luar Malaysia ataupun mana-mana dekat dengan kami kat KL pun boleh juga ikuti program ni secara online. Okay. So dulu-dulu saya buat dengan AU, kemudian saya buat dengan OUM. Okay. But now kan kita buat di bawah jenama kita sendiri iaitu kan Open Education. Okay. Now gambar yang anda dapat lihat di depan anda ni kan adalah ketika sebelum COVID. Okey, ketika sebelum COVID di mana kan kami hanya kendalikan program di Oval Damansara di pusat latihan saya tak jauh dengan Taman Tun lah. Okey, dan anda lihatlah satu kelas saya ni kan selalunya penuh, selalu dengan 40 pelajar, selalunya dengan 50 pelajar macam tu. Selalunya penuh. Okey, tapi penuh-penuh pun kan kebiasaannya kan orang-orang kat KL sahaja. Okey, yalah maklumlah kena datang ke tempat kami kan ada 10 modul ke semuanya, betul tak? So jadi sekarang kita dah tak buat dah program bersemuka macam ni, kita buat secara online saja. And maklumlah ramai yang nak join program ni kan ada yang jauh-jauh daripada KL ataupun dekat daripada KL, boleh join sebab program ni adalah program secara online. Anda belajar macam ni lah bersama saya. Best tak? Okay. Of course lah best, tapi kan best pun dah nak bermula dah. Akan bermula beberapa hari saja lagi. Tak lama lagi akan bermula. So jadikan akan bermula pada next intake 21 hari bulan Jun. Okey, pada hari Ahad ni, okey, akan bermula dah program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial intake terkini, intake yang terbaru. Okey. So jadi anda dah tak perlu nak datang ke pusat latihan kami, anda belajar secara online saja. Tapi kan kejap lagi ada sedikit bonus dia. Okey, saya nak sharekan dengan anda. Nah, konsep dia macam ni. Anda live bersama saya, contoh macam hari ni kan, 2 kali sebulan. Okey, sebulan dalam lebih kurang 2 kali kan kita akan dalam kelas ini. Kalau tadi 1 jam je saya bersama anda. Kelas kita setiap kali kita ada kelas kan dah lebih kurang 3 jam lah. Kadang-kadang lebih sikit lah. Kadang-kadang kurang sikit. Lebih kurang 3 jam saya dapat bersama anda sebab banyak ilmu yang saya nak sampaikan kepada anda. Ilmu perniagaan internet. Okay? Ilmu online marketing. Now, kita berjumpa secara live. Webinar ni kan sebulan dalam 2 kali. Tapi kan pembelajaran kita adalah hari-hari. Sebab apa kan hampir setiap hari saya akan bagi tip kepada anda, nota kepada anda. Okey, saya akan bagi video kepada anda, audio kepada anda. Anda boleh ikuti pada bila-bila masa sahaja. Okey, di waktu sesuai anda. Sehari spendlah dalam 10 minit, dalam 15 minit, 20 minit just untuk belajar perniagaan online. Okey. Macam saya katakan tadi tentang istiqomah, tentang konsistensi. So, bantuan dan bimbingan saya dan juga pelatih-pelatih kami kan ada lebih kurang selama 9 bulan. Lama nak bersama anda sebab kami nak guide anda mulakan perniagaan online dan kembangkan perniagaan anda insya-Allah daripada rumah sahaja. Okey. Seperti mana yang saya sebutkan tadi kan, alhamdulillah sejak tahun 2006 sampai hari ini kami telah melahirkan paling ramai usahawan online berjaya. Okey. So program akan bermula pada 21 Jun 2020. Beberapa hari sahaja lagi. Okey. Nanti kan kalau ada rasa program ini sesuai untuk anda, saya perlukan anda apa tahu?
bookingkan tempat anda, kontak Razi Rahman, kontak Amirul yang sedang online bersama anda sekarang. Nak tanya mereka apa saja soalan pun boleh, tapi anda kena booking tempat anda. Sebab apa kan, program saya ni kan walaupun online, kami still hadkan kepada lebih kurang 40-50 peserta sahaja. Okay, lepas kita dah tutup. Sebab saya nak fokus pada anda. Macam hari ni kan, sekarang ni beratus yang sedang online bersama saya. Saya nak sebut nama anda pun tak tersebut sebab beratus ada online. Okay, saya nak baca komen-komen anda pun tak terbaca sebab terlalu ramai. That's why bila kita kenalikan program, kita hadkan peserta, sangat-sangat terhad supaya saya dapat address anda, saya dapat bantu anda dan pelatih-pelatih kami pun dapat membantu anda. Okay, so nak tak nak macam mana pun akan bermula dan selalunya program saya ni kan akan penuh. So jadi lepas ni kan booking tempat anda kalau anda nak lebih maklumat ataupun anda nak sertai nanti insyaAllah. Okay, so jadi kan konsep dia kan adalah business based assignment. Now, apa maksud business based assignment? Business based assignment artinya kan daripada modul pertama, daripada hari Ahad nanti kita mulakan modul pertama dan setiap modul kita kan anda kembangkan perniagaan anda. So meaning tak kira lah berapa umur anda kan, kalau anda kata anda ni slow nak mulakan perniagaan online, jangan risau sebab tu kami ada 10 modul. Okey, modul pertama adalah cuba cari perniagaan apa patut anda mulakan. Okey, saya akan tunjuk anda, beri anda guide, bantuan, bimbingan untuk cari perniagaan yang terbaik untuk anda mulakan. Okey, masuk modul kedua kita belajar bina laman web pula. Okey, so jadikan anda dah ada bina laman web. Anda dah tahu bagaimana bina laman web, anda ada laman web kan, kita akan bantu step by step bagaimana anda nak lakukan. Okey, ingat laman web adalah evergreen. Kalau anda tak ada laman web, anda boleh upah orang bina laman untuk anda. Tapi kalau upah orang bina laman web untuk anda, kat situ pun dah harga RM3,000-4,000 kalau anda upah orang bina laman web. Modul ketiga, perniagaan dah ada, laman web dah ada. Modul ketiga kan, kita nak jenamakan perniagaan anda. Kemudian modul seterusnya kita nak promosikan perniagaan anda. Okey, so jadikan itu maksud dia business based assignment. Artinya kan ada 10 modul, ada 10 assignment. Kalau anda follow through one by one, istiqamah kan, anda spend a bit of time dekat sini, perniagaan anda akan bermula daripada zero dan insyaAllah akan berkembang lagi. So that's why Alhamdulillah kami telah melahirkan paling ramai usaha online berjaya sebab bukan program sehari dua hari yang di mana kita enjoy seronok. Memang best pun kalau seronok. Tapi ini lebih kepada strategi memulakan perniagaan ataupun nak kembangkan perniagaan sedia anda, tak kira anda jual produk ataupun anda jual perkhidmatan. Okey? So, bantuan dan bimbingan kita, modul 10 modul ni kan dia dalam masa 6 bulan. 6 bulan kan kita akan settle 10 modul ni. Okey? Tapi dalam waktu yang sama kan bukan maksud dia lepas 6 bulan baru mula bisnes. Tidak. Target saya kan bulan depan anda dah mula bisnes dah. Okey? Itu target kita sebab business based assignment kita ada modul-modul dia sepanjang 6 bulan. Tapi not just 6 bulan kan, kami tambah lagi 3 bulan untuk bantuan dan bimbingan. Okey? Artinya kan selepas habis 10 modul ni kan anda ada sebarang soalan yang boleh kita bantu, nak perlukan extra coaching, okey? Semua itu adalah percuma saja. And not just percuma. Bantuan dan bimbingan ada dua. Kami akan bantu anda secara online. Kalau ada sebarang soalan, bantuan kami akan cuba sedaya upaya bantu anda secara online. Sebab zaman sekarang zaman online kan. Tapi at the same time kan, bagi anda yang nak datang ke tempat kami, pusat latihan kami nampak kosong sebab COVID. Kan? Pusat latihan kami di Oval Damansara, anda kecil tapak tangan, nyuruh kami tadahkan, anda boleh datang, buat appointment, jumpa kami one on one, semua ni tak ada bayaran tambahan. Okey, terutamanya kan bagi anda yang dekat-dekat dengan KL lah. Okey, kalau anda dekat dengan KL, anda stuck dalam salah satu assignment anda atau tak tahu macam mana nak siapkan laman web anda, tak tahu bagaimana nak buat video marketing, okey, dan sebagainya, kami akan ajar anda online. Saya akan sampaikan ilmu kepada anda online. Tapi kan secara online kami akan bantu anda, tapi some of us saya pun faham juga. Some of us kata apa tahu, bestnya kalau dapat bantuan face to face. Kat situ jangan risau. Anda tetap boleh datang ke Oval Damansara, okey, buat appointment, jumpa dengan kami dan kami akan bantu anda face to face. Of course, kita akan gunakan semua SOP COVID-19 supaya everything adalah selamat, insya-Allah. Okey, so bagi anda yang duduk jauh, nak datang pun boleh, okey. Cuma kekangan jarak je lah, okey. Tapi don't worry. Kalau duduk jauh, kami akan bantu anda secara online. Okey, kalau anda nak juga datang, no problem. Tempat ni disediakan untuk anda. Cantik tak tempat kita? Okey, memang saya invest banyak duit kat sini kan. Bukan masalah duit kat sini. Okey, saya invest banyak duit tetapi untuk apa tahu? Keselesaan anda. Okey, tempat untuk anda belajar nanti. Okey, so jadi kan itu tempat kita di Oval Damansara. Now, apakah modul yang kami sampaikan sepanjang program ni? Tadi saya sebut kepada anda ada 10 modul. Okey, jom kita go through one by one. Apakah 10 modul yang saya sampaikan supaya anda boleh mulakan perniagaan online anda, sama ada full time ataupun secara part time. Okey, sama ada anda dah ada bisnes, nak bawa bisnes anda